Wah, itu dia tadi Munawar, persembahan pembukaan untuk Selamat Pagi Malaysia edisi Sabtu ini. Persembahan daripada alat studi muzik tradisional, Sapeh dan juga Kucing. Sudah pasti ini satu persembahan yang sangat unik. Ya? Sebentar saja lagi kita akan bersama dengan kumpulan naungan ini. Tapi terlebih dahulu seperti biasa, kita ucapkan Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani kepada semua penonton setia kita. So pasti hari ini kita bersiaran untuk edisi hujung minggu. Ya, betul. Bermula sekarang sehingga jam 10 pagi. Pastinya di saluran berita RTM My Freeview 123 TV1 juga anda boleh saksikan kami melalui aplikasi RTM Click. Kita masih lagi dalam semangat Hari Kebangsaan dan tidak lama lagi kita akan menyambut pula Hari Malaysia pada 16 September. Jadi kalau kita boleh lihat kembara, ada satu kembara yang menarik sebenarnya yang akan bermula hari ini sehingga 13 September yang akan berada di Borneo. Kembara apa tu, Munawar? Kembara Kenali Borneo. Sudah pasti
pastinya ini satu peluang keemasan untuk rakyat di negeri Sabah dan juga di negeri Sarawak untuk melihat ataupun mendekati pemimpin negara, khususnya ketua negara kita, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Permaisuri Agong yang akan mencemar duli keberangkatan dari hujung Sabah ke hujung Sarawak. Bermula dari Tawau sehinggalah ke Teluk Melano, Kuching, Sarawak. Ya, dan inilah 2,154 kilometer. Hari ini macam kita mewakili Munawar, Sarawak dan juga Sabah. Jadi kita ucapkan selamat datanglah kepada rombongan yang akan ke Sabah. Dah pun berada di sana sebenarnya. Cuma kita nak ingatkan kepada mereka yang akan bersama-sama menyaksikan kembara kenali Borneo ini untuk menjaga keselamatan. Apapun kalau kita boleh lihat semalam, Polis Diraja Malaysia juga telah menyusun atur sebenarnya kedudukan mereka untuk memastikan segala perjalanan untuk kembara kenali Borneo ini berjalan dengan lancar. InsyaAllah. Dan sudah pasti pelbagai aktiviti telah pun direncanakan untuk memastikan segala atur cara ini berjalan dengan lancar untuk Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Permaisuri Agong menyantuni rakyat jelata di negeri Sabah dan juga Sarawak. Dan sudah pastinya juga ini merupakan satu simbolik perpaduan. Ialah kita sekarang ini masih lagi berada dalam bulan kebangsaan dan mendekati Hari Malaysia pada 16 September 2023. Munawar, kalau nanti kembara ni sampai ke Sarawak, apa makanan yang ingin dicadangkan? Oh, sudah pasti yang paling utama mesti kena rasa linut. Oh, linut. Ambuyat. Kalau di Sabah, kan? Ambuyat, ya. Mestilah kena rasa mi kolok, rasa Sarawak dan juga ayam pansuh. Itu antara wajib rasalah kalau datang di Sarawak. Kalau di Sabah tu jangan lupa rasa soto. Atau mi rujak. Itu jarang orang rasa lah. Ataupun sekarang ni tengah musim buah tarap. Wow. Oh, okey, teringin. Jangan lupa juga buah kristal. Buah kristal nyaman. Nyaman. Saya akui. Kristal dan tarap. Okey, seterusnya. Ini pula Temu Anwar Jakarta pada 5 September 2023 di Grand Emerald Ballroom Red Top Hotel and Convention Centre Jakarta. Jadi Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim mengajak orang ramai untuk hadir ke acara itu yang dijemput pastinya mahasiswa dan anak muda untuk mengikut sekali bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga selebriti terkenal Indonesia iaitu saudara Rafiq Ahmad dan juga isteri saudari Nagita Slavina. Dan ini merupakan satu kesempatan terbaik bukan sahaja untuk rakyat Malaysia yang berada di Jakarta, tapi juga ini adalah usaha untuk mengukuhkan hubungan diplomatik di antara Malaysia dan juga Indonesia. Ya, selain itu juga kita nak intai satu lagi berita di berita RTM ini iaitu bagaimana peranan MINDEF sendiri untuk memanfaatkan aset sedia ada khususnya dalam usaha untuk mempertahankan perairan dan juga kedaulatan negara. Dan sepasti ini merupakan usaha seperti mana yang kita sedia maklum. Perkara ini berkait rapat dengan isu sebelum ini iaitu pencerobohan Laut Cina Selatan yang menghampiri kawasan Sabah dan juga Sarawak. Ya, betul. Jadi kalau kita boleh lihat di sini, Sabtu lalu Wisma Putra melalui kenyataan menyatakan pendirian bahawa Malaysia secara konsistennya menolak tuntutan kedaulatan, hak kedaulatan dan bidang kuasa mana-mana pihak asing ke atas fitur maritim atau kawasan maritim negara berdasarkan Peta Baru Malaysia 1979. Satu lagi Syafiqah, kita nak war-warkan apa yang akan berlaku pada malam ini Syafiqah. Sudah pastinya konsert bintang kecil sudah pasti akan menampilkan ke semua finalis untuk bintang kecil. Siapakah yang akan menjuarai bintang kecil 2023? Ya, betul. Kena sokong negeri sendiri ke macam mana? Tapi apa pun 8 peserta yang akan berentap gelaran juara bintang kecil 2023 yang akan mempertaruhkan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM90,000 berlangsung pada pukul 9 malam ini di di stesen TV kita lah, seperti di Radio Television Malaysia TV2. So pastinya sekarang ini kalau Sarawak ada 2 wakil, Sabah pun ada 2 wakil. Bertandinglah bagi kita ni. Tapi Sabah ni kan Munawar, dia kalau lari-lari je memang pegang mikrofon sudah. Nyanyi tapi sudah. Tidak dilupakan juga wakil-wakil daripada Semenanjung Malaysia juga hebat-hebat, antara daripada negeri Kedah, Johor, wilayah Persekutuan dan juga daripada negeri Selangor. Jadi selamat maju jaya kita ucapkan
ucapkan kepada semua finalis bintang kecil. Sama-sama kita nantikan siapakah yang akan bergelar juara pada malam ini. Hari ini ada banyak topik menarik sebenarnya. Antaranya ialah poligami dan juga suami. Panas kan? Belum cerita lagi dah panas. Itu antara salah satunya lah topik kita pada pagi ini. Tapi selepas ini banyak lagi yang akan kami bawakan kepada anda. Jadi terus setia bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia sehingga ke akhir siaran kami. Sekarang ni kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Kampung kita ni kotor lah tu. Saya pun sudah sakit perut ni tu. Kata kita ramai-ramai gotong royong bersihkan kawasan kita. Zahirkan rasa cinta kepada negara sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Gelorakan semangat patriotik dengan kibaran bendera, lambang kemegahan negara. Hormati jalur gemilang dengan cara pengibaran yang betul. Ayo, kibarkan jalur gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saudara-saudari rakyat Malaysia tercinta, 31 Ogos 1997 dan berikutnya 16 September 1993. Itu dua hari keramat bagi negara kita. Jadi oleh yang demikian, mari kita raikan dan tunjukkan bahawa kita adalah satu generasi rakyat yang faham perjuangan bapa-bapa ibu-ibu kita mencapai kemerdekaan dan bagaimana harus kita tunjukkan kesetiaan kita, kecintaan kita adalah untuk mematuhi semangat dan prinsip perlembagaan dan meraihkan, menyantuni dan menjayakan kehadiran Hari Keramat 31 Ogos. Saya syorkan mulai sekarang sehingga 31 Ogos Hari Kemerdekaan Negara dan seterusnya Hari Malaysia 16 September, kita kibarkan jalur gemilang dengan megah di setiap kenderaan, di setiap jabatan, di rumah, di mana sahaja untuk menunjukkan bahawa Malaysia sekarang bangkit sebagai negara yang bersatu padu, yang punya cita-cita dan yang punya idealisme untuk menghayati semangat kemerdekaan itu. Mulai hari ini sehingga 31 Ogos Hari Kemerdekaan Tanah Melayu dan 16 September Hari Malaysia, kibarkan bendera Malaysia jalur gemilang. InsyaAllah ia akan merupakan satu cetusan semangat baru dan petanda perubahan dalam negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Seperti biasa, Syafiqah. Untuk ruang pertama ini, kita nak bersama dengan rakan kita di Konti Radio dalam ruangan Seksi Pagi. Ya, kita nak ke negeri Johor bersama dengan rakan kita Johor FM, DJ Suzy dan juga DJ Lily. Apa yang menarik di Johor? Silakan Johor FM.
Ya, terima kasih Munawar dan juga Syafiqah di Selamat Pagi Malaysia. Hai, Assalamualaikum semua. Salam Malaysia Madani. Anda sekarang bersama dengan saya Lily Khalid dan juga sahabat saya Suzy. Baik, hari ini kami bersiaran dari Konti Johor FM untuk Selamat Pagi Malaysia menerusi saluran TV1, saluran berita RTM 123 dan juga MyTV 101 serta RTM Klik. Ada beberapa perkara menarik, perkongsian menarik lah untuk anda semua dari selatan tanah air. Suzy akan mulakan dulu. Baik, saya nak mulakan dahulu menjunjung kasih tuanku Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar berkenan mengurniakan 1000 kotak makanan kepada Persatuan Keluarga Polis Perkap Johor. Kurniaan baginda tuanku Sultan menerusi Yayasan Sultan Ibrahim Johor YSIJ disampaikan Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi. Dato' On Hafiz Ghazi berkata Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor amat menitik beratkan kebajikan serta kesejahteraan rakyat. Majlis itu berlangsung di Dewan Dato' On Ibu Pejabat Polis Kontijen Johor Baru semalam. Hadir sama Yang Berhormat Dato' Muhammad Jafni Mat Syukur, Pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, CP Dato' Kamarul Zaman Mamat, Ketua Polis Johor dan DCP M. Kumar, Timbalan Ketua Polis Johor. Baik, ini pula cerita tentang Karnival Kerjaya My Future Jobs Johor 2023. Jadi hari ini bermula pukul 9 pagi nanti sampailah pukul 5 petang bertempat di Dewan Serbaguna PPR Melana Indah Fasa 2, Jalan Sutera Ros 12 Palang 1, Taman Sutera Utama Skudai. Jadi kepada semua yang mencari pekerjaan, rebut peluang ini untuk hadir ke Karnival Kerjaya My Future Jobs Johor 2023 dan juga skim keselamatan sosial suri rumah SKSSR Anjuran Perkeso Negeri Johor. Untuk makluman semua, ada lebih 12 majikan Susi kat sana yang akan menawarkan tawaran peluang pekerjaan kepada anda semua dalam bidang peruncitan, kejuruteraan dan automotif khusus untuk pencari kerja di luar sana. Dan program ini juga bertujuan meningkatkan kadar keboleh pekerjaan sekaligus mengatasi masalah pengangguran di negeri ini, khususnya di daerah Johor Bahru. Ada dua perkara menarik untuk warga Johor FM. Okey, pertama yang berlaku di RTM Johor untuk hari ini khusus kepada mereka yang mempunyai bakat dalam bidang nyanyian yang boleh menyanyi lagu klasik, lagu dari tahun 50-an hingga 90-an. Berlangsungnya uji bakat bintang klasik 2023 Zon Selatan. Jadi bukan fokus kepada orang Johor saja, malahan orang Melaka, orang Negeri Sembilan boleh hadir ke sesi uji bakat bintang klasik 2023 Zon Selatan yang akan bermula pada pukul 10 pagi ni di Auditorium Permata Sari RTM Johor. Satu hari saja ya. Perlu diingatkan bawa salinan kad pengenalan, gambar terkini dan gambar terkini berukuran 4R dan juga bawa -1 sendiri. Ya, mungkin anda Sitara yang kami cari. Baik, itu bintang klasik Hari ini juga malam nanti jangan lupa untuk bintang kecil yang mana kami menghantar adik WAI kita pemenang bintang kecil peringkat Negeri Johor 2023 untuk beraksi di pentas malam kemuncak bintang kecil 2023 yang akan anda saksikan malam ini pukul 9 malam di saluran TV2. Hidup WAI. Ya, hidup WAI. Baiklah, itu saja perkongsian kami seleksi Konti Johor FM di Selamat Pagi Malaysia di TV1, saluran berita RTM 123, MyTV saluran 101 dan juga RTM Klik. Kembali kepada Munawar dan juga Syafiqah dari kami di Johor FM. Okey, cukup bersemangat rakan kita di Johor FM. Dalam ruangan masa yang sama juga, kalau tadi kita bersama dengan rakan kita di Konti Radio Johor FM, kita nak war-warkan juga satu perkara yang penting yang akan berlaku pada hari ini, iaitu berkenaan program Temu Anwar Johor Baru yang akan dilaksanakan pada jam 2 petang yang bertempat di Dewan Sultan Iskandar Universiti Teknologi Malaysia UTM Skudai. Jadi bagaimana nak daftar? Senang saja, boleh terus saja ke laman sesawangtemuanwar.com. Ini satu ruang dan juga peluang yang baik sebenarnya untuk mahasiswa bertemu dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Bercakap mengenai mahasiswa ini yang menjadi satu kerisauan kita apabila menurut statistik yang dikeluarkan KPM, lebih kurang 300,000 pelajar lepasan SPM tidak mahu menyambungkan pelajaran. Munawar. Itu menjadi satu persoalan utama, khususnya mengapa pelajar lepasan SPM dan juga STPM ini tidak mahu menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi kita akan berbicara berkenaan dilema remaja pada hari ini bersama dengan tetamu kita iaitu Encik Farhan Rahmat, iaitu perunding motivasi
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Apa khabar hari ini? Baik, sangat baik untuk topik pada hari ini, insyaAllah. Tapi itulah bila kita lihat pada jumlah tadi itu, memang kita risaulah bagaimana sebenarnya masa hadapan negara. Sebab masa hadapan negara terletak kepada mereka sebenarnya. Tapi apabila tidak mahu menyambungkan pelajaran, dan yang paling kita risau apabila mereka sekarang lebih terbuka untuk mengatakan bahawa tidak berminat menyambungkan pelajaran. Bagaimana Tuan menyaksikan situasi ini? Baik, pertama sekali terima kasih banyak pada sahabat Pagi Malaysia sudi menjemput saya pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan, topik yang kita bincangkan pada hari ini sangat-sangat membimbangkan. Jumlah yang disebut tadi 300,000 orang pelajar lepasan SPM tidak mahu menyambung pengajian. Itu satu jumlah yang begitu besar sebenarnya, dan kalau diikutkan ini merupakan jumlah yang menyebabkan negara kita sendiri pun mengalami satu kebimbangan bahawasanya bagaimana pula dengan peluang-peluang pekerjaan yang nanti akan diisi. Adakah golongan profesional tidak akan lagi ada di sana kerana bilangan itu tidak lagi mahu menyambung pelajaran. Jadi sebenarnya topik ini saya sangat-sangat dekat kerana selama 12 tahun saya menjadi penceramah motivasi di sekolah-sekolah kebanyakannya menengah di seluruh Malaysia. Saya melihat trend ini mula berlaku selepas COVID. Dan waktu COVID itu kita melihat transisi ini berlaku apabila wujudnya trend influencer ataupun pembina konten creator yang mana sebenarnya menjadi kebimbangan. Ramai pelajar yang beranggapan tak apa bang, saya tak study pun tak apa, sebab saya boleh buat cara lain untuk dapatkan wang ataupun pendapatan sebenarnya. Dan baru-baru ni saya dapat satu orang kata luahan hati daripada seorang kaunselor yang mana sekolahnya terletak di luar bandar di satu daerah di Kedah, yang mana kebanyakan pelajar-pelajar mereka sudah mula ada komitmen seperti motosikal, kemudian smartphone dan sebagainya, dan disebabkan komitmen itu mereka mula untuk bekerja. Jadi ini menyebabkan anak-anak muda kita sebenarnya dah mula beralih arah daripada nak belajar dan sebagainya kepada nak bekerja seawal usia 15 tahun, 16 tahun, dan bagi saya ini satu trend yang tidak begitu sihat, terutama dari sudut dunia pendidikan, kerana kita nak tengok anak-anak muda kita ini berkembang sebagai seorang anak muda yang ada idealism, sebagai anak muda yang ada cita-cita yang tinggi, tapi malangnya disebabkan oleh tarikan ke arah itu menyebabkan anak-anak muda kita tidak ada minat untuk nak sambung belajar. Jadi tuan-tuan perempuan yang menyaksikan kita punya slot pada pagi ini, sebenarnya ini merupakan satu wake up call untuk ibu bapa juga memerhatikan anak-anak supaya kalau tidak pergi peringkat lebih tinggi sekalipun, kita ada ruang lain kan, kemahiran dan sebagainya. Jadi saya ingat itu yang kita patut bimbangkan. Okey, ini situasi yang sangat membimbangkan untuk negara kita. So, pastinya kita perlu mencari satu solusi untuk perkara ini. Dan mungkin kita boleh berikan gambaran kepada masyarakat, kepada generasi muda, remaja di luar sana. Apakah impaknya kepada negara, khususnya dalam usaha untuk kita melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Jadi kesannya kepada pasaran kerja akan datang, dan juga kita lihat sektor pekerja ini merupakan komponen yang sangat penting kepada pembangunan negara ke arah negara maju. Jadi bagaimana untuk gambarkan kepentingan hal ini? Baik, tuan-tuan dan puan, baru-baru ini saya baca satu berita, negara akan kehilangan 70% tenaga mahir sekiranya lepasan SPM tidak menyambung pengajian. Jadi menjawab soalan Munawar sebentar tadi, sebenarnya untuk mengisi kekosongan dari segi golongan profesional dan sebagainya ini, negara kita akan mengalami satu keadaan di mana ketandusan anak-anak muda yang mana mempunyai capability ataupun kebolehan untuk nak berada di posisi-posisi yang penting dalam negara kita. Dan mereka inilah yang akan membesar menjadi seorang peniaga, seorang bapa, seorang suami, seorang isteri, tapi malangnya dari segi pelajaran itu mereka ke belakang, tertinggal. Jadi saya juga nak petik satu fakta yang mana merupakan KPM sahkan lebih kurang 30,000 orang pelajar tidak ambil SPM 2022. Jadi itu jumlah yang nampak macam 30,000, tapi sebenarnya itu jumlah yang kita patut bimbang. Dan kemudian angka sebenar adalah seramai 29,663 orang daripada 388,832 orang calon lepasan SPM. Jadi ramai itu. Dan satu lagi, 70,000 orang pelajar tak layak dapat fijil SPM. Maknanya subjek bahasa Melayu dan juga sejarah tak lulus. Jadi apa yang kita nak harapkan daripada anak-anak muda kita yang mana bahasa Melayu dengan sejarah pun fail. Dan bila saya pergi ke sekolah-sekolah sebenarnya, saya selalu tanyalah buat bancian secara rawak kan. Siapa yang nak sambung belajar? Tuan-tuan perempuan, kalau dulu trend sebelum COVID, kita dapat saksikan yang anak-anak muda kita dia hunger untuk dia nak sambung belajar, dia nak
dapat pekerjaan yang baik dan sebagainya. Tapi bila kita sekarang ni, saya ingat bukan saya sahaja, golongan guru pun sekarang ni dah bimbang kerana bila tanya siapa nak sambung belajar. Saya yakin, saya percaya memang jumlah yang nak angkat tangan nak sambung belajar tu dah tak seperti dulu. Jadi sebenarnya negara kita dalam keadaan yang bagi saya lah sebagai seorang penceramah motivasi, dalam keadaan yang membimbangkan kerana anak-anak muda kita ada banyaklah faktor-faktor yang menyebabkan dia dah tak ada minat untuk sambung belajar. Saya berminat nak tahu faktor tu sebab ialah berbekalkan dengan Betul. pengalaman 12 tahun sebagai penulis motivasi, lebih dekat dengan anak-anak ini. Apa sebenarnya yang bermain di minda mereka sehingga kan mereka merasakan tidak mahu menyambungkan pelajaran? Baik, pertama sekali kita lihat antara faktor-faktor yang menyumbang ke arah anak-anak muda kita tidak mahu sambung belajar. Pertama sekali mereka nak terlibat dengan ekonomi gig. Sebagai contoh dalam dunia kita katakan sebagai rider, tak kisahlah di mana-mana pun, dia kata tak apa bang, saya dalam tempoh 2 tahun ni kalau saya kerja sebagai rider pun hantar makanan dan sebagainya, sebulan saya boleh dapat dekat RM2,000. Dia nampak nilai itu. Nilai itu telah pun mengaburi matanya. Tak apa bang, kalau 2 tahun tu saya tak sambung belajar pun saya dah dapat berapa ribu dah bang. Macam tu. Nampak tak? So dia punya pemikiran itu, anak-anak muda kita sekarang dia nak sesuatu yang pantas, dia tak nak pening-pening kepala. Buat, dapat, habis. Dan itulah cycle dia. Kedua, mereka nak terlibat dengan dunia sebagai influencer. Tambah zaman sekarang ni, anak-anak muda kita ni, memang saya pun buat juga konten kan. Tapi bila saya masuk dalam TikTok tu, ialah kita pun nak educate. Tapi malangnya kadang-kadang ada anak muda yang beranggapan, oh senangnya buat konten, oh nak jadi kaya dan sebagainya. Dan baru-baru ini pun, kalau kita saksikan, saudara Khairul Amin pun ada keluarkan satu statement ketika beliau mendapat anugerah TikTok Awards baru-baru ini. Siapa nak jadi content creator, sambunglah belajar. Kita dapat lihat dari situ seorang content creator yang educated. Dia nak educate masyarakat bahawasanya nak jadi content creator boleh. Tapi kita kena ada satu orang kata pendidikan yang baik supaya nanti konten yang kita hasilkan pun bermutu. Bukan jadi seorang content creator yang mana sekadar nak viral akhirnya jatuh kan. Kemudian yang ketiga, ramai beranggapan yang sambung belajar ni tak dapat pekerjaan seperti yang diharapkan, tak setimpal. Dan yang keempat, nak kerja sebab ada komitmen bulanan. Dan yang kelima, kurang pendedahan dan juga galakan daripada ibu bapa dan juga rakan-rakan. Sebab ada ibu bapa yang saya dapat maklumat daripada budak-budak kan, ada mak bapak yang lebih rela anak mereka terus bekerja. Tak apalah, tak payahlah sambung belajar, tolong ayah, tolong mak kerjalah. Sampai tahap macam tu pun ada. Dan ada kawan-kawan circle mereka ni yang mana buat apa nak sambung belajar, baik kita kerja. Jadi itu pengaruh rakan sebaya. Circle itu sebenarnya telah pun menyebabkan anak-anak muda kita kata, tak apalah, tak sambung pun tak apa, yang penting aku boleh dapat duit. Saya suka salah satu faktor yang Tuan sebut tadi. Salah satu faktornya adalah anak muda ni pada usia yang muda ini sudah mempunyai komitmen. Betul. Jadi adakah kita perlu beradaptasi dari segi kaedah pembelajaran kita untuk kita menarik minat lebih ramai golongan pelajar ini menyambung pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Sebagai contoh, kita perlu beralih daripada kaedah konvensional kepada kaedah yang lebih bersifat praktikal dan juga fleksibel. Sebagai contoh, untuk kita memastikan pelajar ini dapat bekerja dalam masa yang sama, dapat menyambung pelajaran. Adakah kita perlu ubah dalam situasi begini, Tuan? Baik, sebenarnya pendapat saya secara peribadi, anak-anak muda kita ni sebenarnya dekat sekolah remaja kan, pelajar ni, mereka ni ada pendedahan yang begitu luas sebenarnya. Dan saya ingat pihak KPM, sekolah dan sebagainya telah pun buat banyak program-program yang untuk menyedarkan anak-anak muda kita tentang pentingnya untuk sambung belajar ni. Dan saya sebagai penceramah pun selalu ingatkan kepada anak-anak muda ni, kalau tak nak sambung belajar daripada laluan akademik tu, pergilah masuk kemahiran dan sebagainya. Sebab di situ pun sebenarnya keboleh pasaran untuk yang ada kemahiran ni sangat-sangat luar biasa, dia punya keboleh pasaran. Dan baru-baru ini pun saya sembang dengan seorang pelajar yang mana dia datang servis aircon kat rumah saya kan. Saya tanya dulu lepas habis saya buat apa, dia kata dia sambung Giat Mara and then belajar tentang aircon. Jadi sebenarnya anak-anak muda kita ni dia ada pilihan. Nak jadi content creator ke, nak pergi ride ke dan sebagainya, tak kisah, itu satu sampingan. Tapi dia perlu fikirkan di masa akan datang, takkan dia nak buat benda tu selama-lamanya. Dan saya saksikan sendiri pun kebanyakan content creator, dan baru-baru ni pun saya tengok ada rider yang kata baru-baru ini bersama program dengan Yang Amat Perdana Menteri dia kata kami pun tak nak lama dalam industri ini. Jadi mereka pun nak cari satu kemahiran yang mereka boleh gunakan sebagai satu kerjaya jangka masa panjang. Tapi anak-anak muda kita ini, dia punya pemikiran dia terlalu singkat. Dia nak keseronokan yang sementara sehingga dia lupa masa depan dia lebih jauh lagi. Jadi sebenarnya bagi menjawab soalan tadi, saya ingat perubahan dari segi pendidikan itu, saya ingat tidak pun kita perlu ubah
tetapi kita perlu menyedarkan kepada anak-anak muda kita bahawasanya penting untuk memilih laluan yang betul untuk nak sambung belajar. Dan bagi saya pendapat di sekolah peranan kaunselor juga merupakan peranan yang cukup penting untuk menunjuk arah kepada laluan untuk anak-anak muda kita nak sambung belajar. Saya mengambil kembali fakta yang dikongsikan oleh Tuan Sepetar tadi, lebih kurang 30,000 yang tidak mahu mengambil ataupun menduduki SPM pada baru-baru ini. Tapi itulah, bila tak ambil SPM, bila keluar tetap mendapat pekerjaan. Kerana mereka di luar sana tetap menawarkan dan juga memberikan pekerjaan kepada mereka. Kita tidak ada satu standard yang mengatakan kalau tidak ada SPM tak boleh langsung dapat pekerjaan. Wajib itu tidak ada. Jadi bagaimana Tuan? Betul. Sebenarnya sekarang banyak bidang pekerjaan yang dia punya kualifikasi ataupun terlalu rendah. Tak ada SPM pun boleh bekerja. Betul. Jadi itu merupakan satu pintu yang menyebabkan anak-anak muda kita tak apa kan, kita dah habis sekolah kita boleh kerja juga. Jadi itu antara satu masalah juga yang saya rasa membelenggu anak-anak muda kita. Dan kalau ingat zaman kita sekolah dulu kan, kita punya hala tuju kalau kata pada waktu itu, waktu kita SPM tu, takut macam mana pun, kita gementar macam mana pun, tetap kita datang untuk ambil SPM. Kita langgar. Kita langgar je. Kita langgar je. Tapi budak-budak sekarang sampai tahap ada yang tak datang terus pun ada. Jadi bagi saya itu satu perkara yang sebenarnya kita patut bimbang, sebab adik-adik kita ni sebenarnya dia perlukan satu guidance, bimbingan yang betul. Kerana sekarang ni begitu banyak toksik. Nampak influencer tu, dia boleh berjaya tak sambung belajar. Benda tu dikaburi. Jadi ini merupakan satu peluang kepada rakan-rakan yang mana sekarang ni terlibat dalam dunia content creator, yang mana yang sambung belajar. Kalau boleh kita educate. Betul. Sebab gunakan platform itu dengan kita punya ratusan ribu followers yang ada, kita gunakan peluang tu untuk spread positive vibe kepada anak-anak muda kita. Kerana gusar satu hari nanti anak-anak muda kita tidak akan lagi mahu untuk belajar. Dan perkara ini sebenarnya bukanlah tingkatan 5 sahaja yang cakap tak nak sambung belajar. Kalau saya ceramah menengah rendah sekalipun, Form 1, Form 2, siapa nak sambung belajar, tuan-tuan dan puan-puan? Sangat mengecewakan. Itulah macam Syafiqah cakap tadi kan, ada yang kita lihat situasi dalam pasaran kerja kita ni, lepasan SPM pun kalau tak ada SPM sekalipun boleh bekerja. Namun adakah kita perlu menilai beberapa isu seperti ialah mungkin dilema dalam kalangan mahasiswa selepas habis pengajian, isu pengangguran, dan juga satu lagi perkara mungkin kita boleh teliti adalah berkenaan dengan isu ataupun kadar gaji lepasan ijazah yang mungkin tidak setimpal dengan apa komitmen yang ada khususnya di bandar. Jadi pandangan tuan dalam hal ini bagaimana? Baik, saya tak menolak kemungkinan bahawasanya anak-anak muda kita yang bekerja di awal usia ni, yang tak minat nak sambung belajar ini, kadang-kadang atas faktor mereka juga ada desakan hidup. Itu tak dapat dinafikan, sebab saya pernah jumpa pelajar yang dia kata dia terpaksa bekerja kerana ibu bapa dia sakit. Ada yang sampai terpaksa bekerja untuk nak dapatkan wang saku kerana mak ayah dia tak berikan wang saku. Itu merupakan satu isu yang mana kita pun tak dapat nak kawal, dan kita pun agak bersimpati dengan nasib pelajar yang sebegini. Tetapi kalau ada pelajar yang cakap, bang, saya kerja sebab saya nak orang kata apa, nak dapat income sebab mak saya tak ada income yang cukup. Kadang-kadang ada sekolah yang kata kita pergi lawat rumah budak-budak ni, kadang-kadang mak ayah dia okey je. Tetapi anak-anak tu yang kata nak kerja sebab nak improve ekonomi, bagi saya itu semua satu alasan untuk dia nak lepaskan diri untuk nak dapatkan pekerjaan dan juga wang sampingan tu. Tapi saya tak menolak kemungkinan bahawasanya anak-anak muda kita ni sebenarnya dia menjadi sebegitu kerana dia tidak ada satu role model. Contohnya kalau kata ada abang-abang atau kakak-kakak lepas SPM yang sambung, dia nampak masa depannya pun macam tu juga. So bagi saya sebenarnya, untuk menjawab soalan ini, sebenarnya anak-anak muda kita ni perlukan mentor, perlukan dia punya penunjuk arah yang betul. Kalau tidak, dia akan jadi sangat-sangat menyimpang. Betul. Nak seribu daya, tak nak seribu dalih. Pelajaran ni sebenarnya dianya memanusiakan manusia. Betul. Itu yang paling penting. Yelah, kalau nak jadi role model, boleh jadi role model lah. Itulah. Kita kena kongsikan juga kepada mereka di luar sana. Betul. Mungkin ada yang kata, glamournya keluar TV, jadi pengacara. Tapi kita kena sambung belajar, ya. Betul. Nawan dulu belajar mana? Saya belajar di UKM. Di UKM. Ambil apa masa tu?
pengajian linguistik. Pengajian bahasa Melayu. Jadi sangat pentinglah untuk kita war-warkan kepada anda semua, sebenarnya banyak pilihan yang ada, sama ada untuk anda melanjutkan pengajian untuk peringkat akademik di institusi pengajian tinggi ataupun di bidang TVET sebenarnya. Banyak keperluan yang boleh anda ambil di situ untuk kita manfaatkan bersama. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada tamu kita, Encik Farhan Rahmat yang merupakan perunding motivasi. Kita harapkan platform ini dapat memberikan kesedaran kepada golongan remaja di luar sana untuk menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Okey, seterusnya kita nak bersama dengan rakan kita untuk cerita pagi Pulau Pinang. Program penyemarakan seni budaya Pulau Pinang. Terus saja bersama dengan rakan pelapor kita, Sharmila Rastam. Silakan. Baiklah, terima kasih. Saya kini berada di Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Pulau Pinang dan pada ketika ini sedang berlangsungnya program penyemarakan seni budaya anjuran JKKN negeri itu sendiri. Dan pastinya pelbagai aktiviti turut berlangsung dengan meriah, dan untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut, saya kini bersama dengan pengarah JKKN Pulau Pinang iaitu Encik Syafiee Cik Embi. Jadi Cik Syafiee boleh cerita tentang program yang dijalankan, apa aktiviti yang sedang berlangsung dan akan dijalankan? Baik, terima kasih. Program ini kita namakan program penyemarakan seni budaya. Baik, untuk pengetahuan semua, program ini memang berlangsung di seluruh Malaysia dan kali ini adalah di Pulau Pinang. Program penyemarakan seni budaya ini di mana kita menyuntik elemen-elemen seni dan budaya yang terdapat di sekitar Pulau Pinang. Jadi termasuklah semua Melayu, Cina, India dan juga seni dan budaya yang lain, dan termasuk warisan dari segi masakan dan juga busana. Itu antara elemen-elemen yang terpenting yang ada di dalam program inilah, ya. Yeah. Kalau saya lihat di luar tadi ada pelbagai pameran, ada pertunjukan aktiviti berusakan kesenian. Boleh ceritakan apa lagi aktiviti lain? Baik, aktiviti ini akan berjalan selama 6 hari. 6 hari iaitu pada 1, 2 dan 3 September dan juga pada 8, 9 dan 10 September. Aktiviti yang dijalankan adalah daripada pagi, ya. Kita ada zumba, kita ada program-program yang berbentuk permainan rakyat dan sebagainya di waktu pagi. Kemudian di petang pula ada pertandingan nyanyian, karaoke dan sebagainya. Kita ada juga fashion show untuk cilik, kanak-kanak cilik, kemudian yang dewasa dan juga combi. Yang combi ni yang menarik ni kepada yang berbadan saiz yang agak besar. Jadi dia pun boleh menyertai pertandingan ini. Itu antara yang menarik. Dan pada malam pula, pada hari yang lain, kita ada ceramah kerohanian dan juga kita ada program anugerah seni budaya kepada pendukung-pendukung seni budaya yang terdapat di Pulau Pinang, yang kita angkat. Terdapat 9 anugerah yang akan diberi kepada pendukung-pendukung seni dan budaya, dan dalam masa yang sama kita ada musikal teater P. Ramlee. Jadi siapa kalau nak melihat dan menonton, sila datang ke Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Pulau Pinang. Jadi Cik Syafiee, dalam banyak-banyak aktiviti ni, mungkin yang mana akan yang menjadi tumpuan? Mungkin jadi tumpuan kalau persembahan kita ada banyak, contohnya Battle of the Band, mungkin itu menjadi tumpuan kepada anak-anak muda, dan karaoke pertandingan lagu-lagu Saloma dan P. Ramlee. Dan kalau sebelah malam pula kita ada musikal teater P. Ramlee, Tanya Sama Hati, yang sekarang rancak dalam latihan dan sebagainya, dan kita akan memberi satu persembahan yang menarik pada malam itu. Dan tak lupa juga kepada anugerah tokoh yang terdapat di Pulau Pinang ini. Itu antara yang menarik. Dan satu lagi yang menariknya ialah persembahan Boria yang memang menjadi wadah yang terpenting di Pulau Pinang untuk penduduk Pulau Pinang. Jadi siapa yang nak menonton, datanglah ke Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara Negeri Pulau Pinang.
Jadi terima kasih Cik Syafiee. Jadi dengar tu pelbagai aktiviti diadakan di sini dan yang pastinya ia masih belum berakhir, hanya akan berakhir pada 10 September nanti. Jadi orang ramai terutamanya di sekitar Pulau Pinang, tak kisah juga di Kedah ataupun Perak, negeri jiran, boleh datang ke sini untuk sama-sama menyaksikan pelbagai persembahan dan juga program berbentuk kesenian ini. Jadi itu dahulu yang dapat saya bawakan kepada anda langsung dari Georgetown, Pulau Pinang. Kita kembali kepada rakan kita di studio. Terima kasih. Baik, terima kasih Syamila Rastam untuk perkongsian cerita pagi Pulau Pinang berkenaan dengan program penyemarakan seni budaya Pulau Pinang. Dan untuk ruang ketiga ini, kita akan bersama dengan Syafiqah Ishak untuk ruangan SPM sana sini. Silakan Syafiqah. Ya, terima kasih Munawar. Daripada cerita pagi Pulau Pinang, kita seterusnya akan ke SPM sana sini. Ada beberapa berita yang ingin kami kongsikan bersama dengan anda. Kita mulakan dengan berita ini. Industri pelancongan mencatat pertambahan kehadiran pelancong dari luar negara sebanyak 69.3% sehingga Julai tahun ini. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing berkata, peningkatan didorong beberapa aspek, antaranya trend pasaran pelancongan baharu menerusi perkhidmatan pelancongan digital. Beliau turut memuji usaha Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia MATA menganjurkan Mata Fair dalam usaha merancangkan lagi industri pelancongan negara. Mata Fair 2023 berlangsung sehingga 3 September ini di Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa Malaysia MITEC. Program Semarak Gemilang Peringkat Negeri Kedah, anjuran Jabatan Penerangan Negeri Kedah di Kampung Tok Set mendapat sambutan meriah daripada masyarakat Siam. Program melibatkan 13 buah kampung komuniti Siam di bawah komuniti Madani membabitkan daerah Pendang. Pengarah Penerangan Kedah Nasruddin H. Mahmud berkata, program berkenaan pertama kali diadakan bersama komuniti Siam. Ia bertujuan mengeratkan lagi hubungan dengan masyarakat dan menaikkan semangat patriotik untuk terus memperingati pengorbanan serta jasa pejuang terdahulu. Usaha memupuk semangat perpaduan dalam kalangan rakyat terus diperhebat. Komitmen Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim itu selari konsep membangun Malaysia Madani seperti dizahirkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yang di-Pertua Yadim Hasanuddin Muhammad Yunus memaklumkan, antara inisiatif yang dilaksana termasuk menerangkan usaha berkenaan kepada pendakwa dan ulama seluruh negara. Ini penting agar mereka dapat bersama-sama menyebar dan menerapkan elemen perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk. Beliau memaklumkannya kepada RTM selepas menjadi tetamu dialog dakwaan Yadim dalam konteks Malaysia Madani di stesen Radio Sandakan FM. Itu antara yang menarik ingin kami kongsikan untuk SPM sana sini versi hari Ahad ini. Seterusnya, kita nak ke cerita pagi Sarawak. Jangan lupa malam ini, malam kemuncaknya untuk Bintang Kecil 2023. Jadi kita nak lihat bagaimanakah persiapannya di sana. Silakan rakan kita di cerita pagi Sarawak. Terima kasih rakan-rakan penyampai di Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya sekarang berada di Arena Gemilang Datar Putra Unimas di mana bakal berlangsungnya pada malam ini Kemuncak Bintang Kecil 2023. Kita akan menyaksikan 8 orang finalis berentab untuk merebut gelaran siapakah juara Bintang Kecil untuk tahun ini. Pastinya ada hadiah-hadiah menarik untuk menanti para pemenang juga para pengunjung yang akan membanjiri Datar Putra ini pada malam ini. Untuk kita ketahui lebih lagi mengenai pertandingan ini pada malam ini bersama dengan saya Muhammad Reza Razali, penerbit Bintang Kecil 2023. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Wah, tengok persiapan sekarang dah berada di fasa akhir. Bagaimana persiapan sejak daripada debaran separuh akhir Bintang Kecil sehingga pada malam ini? Okey, alhamdulillah setakat ni semua kita punya persiapan bermula daripada debaran separuh akhir sehingga ke kemuncak iaitu pada malam ni. Semuanya berjalan lancar seperti yang kita rancanglah. Dan insya-Allah malam ni kita cuba tunjukkan yang terbaik apa yang kita pihak produksi dan juga adik-adik peserta kita yang telah kita lalui sepanjang seminggu. Yang kita ada masa lebih kurang seminggu lah, tak silap saya, untuk kita laksanakan tugasan-tugasan yang diberikan dan menghasilkan sesuatu yang terbaiklah pada malam nanti.
InsyaAllah, dan saya difahamkan juga juri-juri profesional akan mengadili finalis-finalis ini. Dan apakah hadiah menarik yang menanti juara bintang kecil ini nanti? Okey, untuk hadiah bagi juara bintang kecil pada tahun ini, dia sama seperti tahun lepas, iaitu wang tunai bernilai RM20,000, trofi berserta sijil, tetapi akan ada hadiah iringan. Kalau nak tahu apa specialnya hadiah iringan tu, kena tengok malam ni. Itu kita kena tengok malam ni ya. Selain daripada itu juga pastinya ada artis-artis terkemuka tanah air dan juga tempatan yang akan mengadakan persembahan pada malam ini. Betul. Antara barisan-barisan artis yang akan membuat persembahan pada malam ini, kita ada artis tempatan iaitu Nur Hijrah. Selepas tu kita ada Kimi Kimo dan Lukas Ita, dan kita ada juga bekas peserta orang kata apa bintang kecil iaitu Ernie Zakri, dan semestinya artis tempatan yang memang tersohor lah, Dayan Nur Faizah, yang akan turut sama-sama membuat persembahan pada malam ini. Dengarnya juga ada hadiah kepada para pengunjung yang datang nanti di Deta Putra ni. Ya, betul El. Bagi pengunjung-pengunjung yang datang pada malam ini, ada sesuatu yang menarik disediakan, iaitu hadiah untuk cabutan bertuah, set perhiasan barang kemas yang bernilai RM1,500. Tapi kita cuma ada 2 set saja. Untuk hadiah-hadiah lain tu ada, tetapi untuk grand prize adalah set perhiasan barang kemas tadilah. Baik, terima kasih kita ucapkan syabas dan semoga maju jaya untuk pertandingan Bintang Kecil 2023 pada malam ini. Apakah hadiah-hadiah menarik lain? Ketahuinya pada malam ini secara langsung di RTM, juga di Radio RTM Sarawak dan juga Nasional FM. Jangan lupa Bintang Kecil 2023 kembali bersama rakan-rakan di Angkasa Puri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih untuk cerita pagi Sarawak. Oh, itu dia antara yang menarik. Tak sabar nak tengok malam ni. Nak tengok kena berada di depan TV, di saluran TV2 ataupun melalui aplikasi RTM Klik. Pada malam ni, bagi yang berdekatan dengan Unimas, anda boleh terus sahaja ke Dewan Datar Unimas Kota Samarahan. Itu kat Sarawak kan. Hari ini macam pagi tadi kan, kita dibukakan dan juga diserikan dengan persembahan pembukaan daripada kumpulan naungan. Jadi hari ini kita bawakan ke studio, saya perkenalkan terlebih dahulu di sebelah sini Anderson Kalang yang bermain Sapi, dan juga ada Alice Rockstar bermain Zong Ruan. Kalau betul salah tak sebutan tu? Betul kita tepat. Betul tak? Betul, tepat sekali. Zong Ruan. Dan juga Abhishek. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi Malaysia. Okey, hari ini mewakili kumpulan Naungan. Okey, mungkin kita boleh kongsikan kepada penonton bagaimana pada awalnya tertubuhnya kumpulan Naungan ni dan inspirasi di sebaliknya bagaimana? Okay, pada mula-mulanya, I have this idea of combining all the ethnic instruments from Malaysia and put them together and promote unity, racial harmony through music. Okay. And there was this day, I have the opportunity to meet up with Mr. Anderson at an event. We performed together, concert together. Satu konsert. Then we were talking about ideas, brainstorming, macam mana nak promote alat instrumen tradisi ni, and also to promote racial harmony through music. That's how we form our band together. And last year we did a video together. Pertengahan tahun lepas. I think that was in conjunction of Hari Kebangsaan and also Malaysia Day, right? Dan juga Hari Malaysia. Kita dah fahamkan kumpulan Naungan ni dia unik kerana ia bukan sahaja menggabungkan alat muzik seni tradisional, tapi ianya muziknya fusion. Fusion tu bagaimana tu? Fusion is a mix of traditional. Macam Naungan, kita nak mengetengahkan alat muzik tradisional Malaysia. The fusion there is kita buat dia as a new arrangement lah. With some contemporary styling, sound effects. So like the Sape, walaupun dia salah satu alat muzik tradisional, tapi saya menggunakan effects lah. So dia memang bunyi kita orang ada lain sikit. Cukup unik, lain daripada lain. Jadi secara keseluruhan berapa ramai sebenarnya untuk kumpulan Naungan ini yang terlibat? Kami ada 6 orang, 3 melodi dan juga 2 percussion, and also 1
rhythm. Macam Abhishek Rhythm memainkan and alat also muzik apa? saya bermain alat muzik klasik India iaitu sitar. Sitar. Bersama dengan alat muzik klasikal dan tradisional lain. So kami walaupun ini adalah satu genre klasik, masing-masing bermain genre klasik, tetapi semasa kita bergabung, kita cuba elevatekan muzik menerusi alunan yang cukup berlainan seperti mana mereka bagi tahu, seperti satu combination of different sound. Like alat muzik tradisional pun ada dia punya effect dengan satu muzik yang unik lah. So bila menonton video kami mungkin boleh lebih jelas lah, dapat tahu dengan lebih jelas. Penambahan dengan apa yang saudara Abhishek katakan tadi, buat masa ini kita ada 6 pemuzik. Saya bermain sapek, Alex bermain songruan, Abhishek bermain sitar, saudara Vicky bermain tabla dan saudara Amir bermain rebana asli. So di situ kita nampak perbezaan dan juga penyatuan dari different ethnics lah. Wow, ini satu simbolik perpaduan yang cukup harmoni yang boleh kita gambarkan kepada anda. Khususnya sekarang ini kita menjelang sambutan Hari Malaysia. Sebab ini menggambarkan kesatuan dan juga perpaduan kita semua rakyat Malaysia dalam muzik. Betul. Kalau kita boleh lihat di Malaysia ni banyak sebenarnya alat muzik tradisional. Cuma apa yang kita bimbangkan apabila anak-anak muda sekarang ini mungkin semakin melupakan alat muzik tradisional ini. Jadi untuk kumpulan Naungan sendiri, apa di antara usaha untuk menaikkan lagi martabat alat muzik seni tradisional kita ini? Thank you for bringing up this question. Sebab that's one of our mission also to preserve our alat tradisi ni. Walaupun like Kuchen Ran ni bukan asalnya dari negara China, tapi when brought to Malaysia ni, we have already Malaysianized it. Alright. So what we are doing with our kumpulan Naungan ni, we play some pop songs to attract the younger generations. Alright. To get to know more about our culture and our traditional music instruments. So from there, we can encourage them maybe to pick up the instruments, to learn, to preserve our culture. Okey, saya nak menyentuh berkenaan muzik video yang kita kongsikan tadi. Mungkin boleh kongsikan di mana lokasi tersebut diadakan untuk muzik video? Di Stadium Shah Alam. Alex dah gelak lah. Pasal itu kerana stadium itu tidak lagi aktif. Harap dia akan baik pulih dan akan dibuka untuk for usage. So masa itu dia hampir tutup kan. Dah pun tutup, tapi lokasi yang dipilih itu agak selesa dan juga sangat selamat untuk kami buat satu video klip lah. Okey. Mungkin boleh kongsikan juga apa di antara aktiviti terkini untuk kumpulan Naungan? Previously kita telah membuat persembahan untuk beberapa kementerian lah. The recent one was with KKD. Tapi pada 16 hari bulan September, in conjunction of Malaysia Day, kita akan ada satu konsert di mana kita buka for public. So for you to di konsert itu nanti, konsert Naungan ni di Seri Petaling, kita akan membuat persembahan yang mengetengahkan all elements to represent all elements, all sorts of music, be it contemporary, be it traditional, and also Malaysian folk songs yang mungkin kita dah lupa. Juga saya terlupa tadi, bukan saya terlupa, saya nak mengetengahkan juga saudari Iman yang bermain kutsang tadi dengan saya. Walaupun dia seorang je perempuan dalam grup kita, tapi dia pemegang anchor bunyi Naungan. So I really acknowledge her. So datang, come for the concert. You can follow our IG di Naungan Music.
Dekat situ kita boleh tengok our upcoming show lah. Okey, saya nak tahu juga pandangan dan juga pendapat anda semua mengenai kalau kita mewajibkan sebenarnya pembelajaran alat muzik ini bermula di bangku sekolah, sebab kalau kita lihat kita ada subjek tersebut pendidikan muzik, tapi kalau seingat saya lah waktu saya belajar, kita belajar yang triangle tu, ting-ting. Yang ting-ting tu. Tidak, kita belajar sapeh. Pandangan. Sebelum saya menyertai kumpulan naungan, sebagai seorang pemain sapeh, saya memang telah memulakan classes di Kuchai Lama. Ini salah satu usaha kita untuk mengetengahkan, untuk mengajar alat muzik sapeh di Semenanjung, Malaysia. Memang usaha tu dengan my former partner, my late partner, was to go into the schools. So memang kita ada idea, excuse me, naungan pun ada idea seperti itu, di mana kita nak mengetengahkan different instruments, Malaysian traditional instrument into the schools. But for now, kita mulakan dengan mempromosikan muzik ni on the contemporary side dulu. Okey. Yalah, inilah keunikan kita sebagai rakyat Malaysia. Kita mempunyai masyarakat yang berbilang kaum, yang mempunyai adat, tradisi dan keunikan yang tersendiri dari segi alat muziknya. Jadi bagaimana untuk perancangan akan datang? Yalah, sekarang ini mempunyai 6 orang ahli yang sebagai pengasas kepada kumpulan naungan. Adakah akan turut dikembangkan lagi kepada instrumen-instrumen alat muzik yang lain? We are open to collaboration. This one will be in the future lah, right? Betul. So, but for now, misi kita, kami adalah untuk mempromosikan racial harmony melalui seni muzik ni. Apa unik dan kelebihannya sebenarnya alat seni muzik tradisional di Malaysia ini? Okay, sebelum ni, as I progress in the entertainment industry, in the music industry, kalau kita dengar sebuah lagu tu kan, masyarakat boleh menilai lah, ini lagu dari Indonesia, ini lagu dari sekian-sekian negara. Tapi jarang kita dapat tahu yang orang akan cakap, ini lagu Malaysia, dari Malaysia. So naungan has a sound that we want to insert, we want to include our traditional instrument in the arrangements of our future arrangements, so that people like, because diorang ada ni, ini mesti music dari Malaysia. So I'm not talking just for naungan, but also for Malaysian music industry lah. Jadi kalau untuk naungannya, yang anchornya yang tadi ke? Yang main tu? Ya, to add on, saudari Iman telah kompos 2 lagu sendirinya bersama dengan Alex. So lagu sementara kami ada 2 lagu sendiri yang belum di original song. Ya, original. So in future kami akan buat lebih komposisi dan saudara Vicky juga dia selalu dia akan includekan kunakol, the Indian classical sebutan tradisional. Dan juga kami ada 2 orang percussionist yang sangat veteran lah. Sangat veteran dalam industri sangat senior. Saudara Amir tu dia selalu dia ada have his toys, satu department lah. Macam satu department lah. Dia ada gendang Melayu dengan kahun, dengan effect toys dan sebagainya. So this is what makes us stronger. So walaupun 6 orang buat sementara, tetapi kita punya dia seperti mana saudara Anderson, the unique is the uniqueness. The sound is the unique of naungan lah. So this is what we are now with 2 compositions. So way to go. Wow, ini satu harmoni dalam perpaduan pastinya dilahirkan melalui muzik. Okey, tadi menyentuh berkenaan konsert tadi, mungkin sekali lagi kita boleh war-warkan bagaimana masyarakat di luar sana boleh menyertai konsert tersebut dan bagaimana mereka juga boleh mengikuti setiap daripada ahli dalam kumpulan naungan ini. Masing-masing kita ada IG masing-masing, but everybody boleh go to Naungan Music. That is our IG for now. And then about the concert yang pada 16 hari bulan September tu nanti,
dia akan bertempat di TT Jazz Sri Petaling lah. So you can just come and bring the family to enjoy the music. It's 1.5 hours probably. Approximately 2 hours, yeah. About 2 hours, full-fledged Malaysian and contemporary and fusion style music of our arrangements. Walaupun hanya 6 orang dalam kumpulan naungan ni, tapi jiwa dan semangat mereka cukup besar untuk membawa satu misi yang sama, satu visi yang sama untuk mengangkat dan juga memartabatkan seni muzik tradisional Malaysia ini. Jadi kita harapkan selepas ini ada banyak lagi lah lagu-lagu yang akan dikeluarkan oleh kumpulan naungan. Jangan lupa untuk menyokong segala aktiviti kumpulan naungan. Ya, tahniah kita ucapkan kepada kumpulan naungan dan kita harapkan kumpulan naungan ini akan menjadi inspirasi kepada pemuzik-pemuzik tanah air khususnya untuk kita mengangkat kesenian, kebudayaan dan juga alat muzik tradisi berlatar belakangkan budaya Malaysia yang cukup unik ini. Lepas ni buat lagu je kena fusion kan? Betul. So just to tambah lagi satu. Naungan is very blessed. We're very encouraged that kita telah dijemput kan untuk membuat persembahan di Taiwan, di Jepun. And I think in 2 weeks time we will be performing in Singapore. So di sini kita nak bawa bunyi Malaysia ke luar negara. Wow. Bangga. Wow, inilah antara wajah-wajah yang akan mewakili Malaysia, yang akan mengetengahkan muzik Malaysia di persada antarabangsa. Sekali lagi, kita berikan tepukan kepada kumpulan naungan. Terima kasih dan juga tahniah kerana membawa nama Malaysia ke persada dunia. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sekali lagi kita ingin ucapkan terima kasih kepada Anderson Kalang, juga di sebelahnya Alex Rockstar dan juga Abhishek. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Kami cukup terhibur tadi di awal Selamat Pagi Malaysia dengan persembahan daripada kumpulan naungan. Okey, seterusnya Munawar. Kita akan terus sahaja ke Maps Malaysia untuk bersama dengan sahabat pelapor kita di sana untuk kita mengetahui perkembangan cuaca di seluruh negara sepanjang hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada hari ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej Gema Radar menunjukkan keadaan cuaca hujan lebat yang berlaku di kebanyakan kawasan di sekitar utara Semenanjung pada pagi ini melibatkan negeri Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang. Selain itu, hujan juga dilihat turut berlaku di beberapa kawasan sekitar negeri Melaka dan juga di daerah Port Dickson di Negeri Sembilan. Dan keadaan cuaca hujan untuk kawasan-kawasan yang dinyatakan ini dijangka akan beransur-ansur reda menjelang lewat pagi nanti. Manakala cuaca dilihat cerah dan juga agak mendung untuk kebanyakan kawasan lain di sekitar Semenanjung pada pagi ini. Kita lihat keadaan cuaca semasa untuk negeri Sabah dan juga Sarawak pula. Bagi negeri Sabah dan Sarawak juga tidak banyak hujan yang dicerap pada ketika ini dengan hujan renyah yang kini hanya berlaku di sekitar bahagian Bintulu dan juga Mukah dan juga hujan lebat di sekitar bahagian pedalaman Kapit di negeri Sarawak. Keadaan cuaca hujan lebat terutamanya di sekitar pedalaman Kapit ini dijangka mampu untuk berterusan sehinggalah ke tengah hari nanti. Dan bagi tinjauan cuaca sebelah petang ini pula kita menjangkakan hujan lebat dan ribut petir yang akan berlaku di kebanyakan kawasan di sekitar pedalaman negeri Kedah, Perak, Pahang dan juga di kebanyakan kawasan untuk negeri Kelantan dan juga Terengganu bermula pada lewat petang nanti. Dan untuk pengetahuan semua, hujan lebat dan ribut petir untuk negeri Kelantan dan Terengganu ini dijangka mampu untuk berterusan sepanjang malam sehinggalah ke tengah malam. Oleh itu, orang ramai di sekitar kedua-dua negeri berkenaan dinasihatkan supaya berwaspadalah dengan cuaca ribut petir yang bermula pada lewat petang nanti. Dan untuk tinjauan cuaca sebelah petang bagi negeri Sabah dan Sarawak pula melihatkan cuaca yang agak cerah dan juga kurang hujan dijangka untuk kebanyakan bahagian di kedua-dua negeri berkenaan dengan ribut petir hanya dijangka akan berlaku di sekitar bahagian pedalaman Sarawak dan juga di pedalaman Sabah bermula pada awal malam sehinggalah ke tengah malam nanti. Baiklah, sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Wah, wanginya. Saya ingin kongsikan kewangian saya hari ini bersama dengan penonton Selamat Pagi Malaysia. IBA Perfume tampil dengan edisi khas. Hari ini saya bersama dengan pengasasnya Ahmad Iqbal Zulkifli. Assalamualaikum. Oh, tak cukup. Nak satu lagi. Ui, wanginya. Ya Allah. Ya, macam mana komen? Oh, sedap. Ya. Bau lain daripada lain. Oh, ya. Tak sama dengan yang lain. Alhamdulillah. Dan memang itu pun yang kita tonjolkan. Yang penting dia tak menyucuk kat hidung. Yang penting ini tetap ada. Yang penting ini tetap ada. Ini tetap ada. Jadi tuan-puan kena ambil nombor telefon cepat-cepat sebab hari ini 40 orang saja kita bagi. Kepada yang buat pembelian terawal, hanya 40 orang terawal akan dapat hadiah beg. Jadi cepat-cepat ambil nombor telefon untuk WhatsApp saja. Di nombor 019-9500. Sangat sedap. Bila bau wangi ni kan, semangat dan juga aura terus jadi naik. Lain macam. Jadi macam mana sebenarnya Iqbal boleh dapat Iqbal boleh mendapat inspirasi untuk mencipta IBA Perfume? Okey, tuan-tuan mungkin juga dalam ramai-ramai ni mungkin kita tahu yang baru mendengar, baru menonton kan. Jadi pertamanya saya memang belajar pergi ke luar negara mendalami tentang minyak wangi semua kan. Jadi saya dah pergi ke lebih 30 negara untuk mendalami tentang minyak wangi dan banyaklah inspirasi daripada sana. Saya kata saya nak juga ada di Malaysia yang ada bawaan yang tidak sama dengan orang lain yang boleh dipakai untuk lelaki dan juga wanita dan tidak memeningkan kepala, tidak hapak dan mesra muslim. Itu paling penting. Jadi terhasillah IBA Perfume yang 8 tahun perniagaan saya tanpa ejen, tanpa stokis. Hanya di sini saja. Hanya di RTM saja kan. Jadi gambar-gambar yang terpapar tu adalah ketika saya pergi ke Brunei, Singapura, Jepun, ke Indonesia, Thailand dan negara Arab juga. Dan saya pun baru pulang kan beberapa minggu yang lepas saya baru pulang ke Jepun dan insya-Allah pada bulan hadapan saya akan pergi ke Paris dan juga London untuk mendalami tentang minyak wangi. Tuan-puan, bayangkan kalau kita pergi ke Paris, kita perlu belajar selama 3 bulan untuk mendalami tentang minyak wangi saja. Okey. Dan bagaimana inspirasinya saya ketika saya melawat di antara hotel yang termahal di dunia di Dubai dan di situ saya kata saya nak juga bawaan seperti ini. Lalu saya bawa pulang ke Malaysia dan hasilkan kita buat ini adalah hotel di Dubai dan kita buat minyak wangi ni adalah di antara kilang yang terbesar di dunia di Holland. Ada edisi yang IBA punya dan memang tak ada bawaan yang sama dengan yang lain. Jadi tuan-puan dengan hanya RM170 tuan-puan boleh dapat 2 botol minyak wangi yang boleh dipakai untuk lelaki dan juga wanita dan hanya kepada 40 orang terawal saja akan dapat hadiah beg ini. Jadi satu-satunya cara tuan-puan nak dapatkan minyak wangi IBA ni WhatsApp saja, ambil gambar di skrin TV yang tertera tu, WhatsApp bagi tahu nak order IBA Perfume RM170 bersamaan 2 botol minyak wangi dan 1 hadiah beg tangan bagi yang terawal. Dan beg ni ada pelbagai design lah. Dan nombor telefon pun sangat senang. Sekali tengok dah ingat. 019-9500. Jadi bila muncul saja poster yang tertera tu, terus WhatsApp dan ambil gambar sebab kita hanya bersiaran beberapa minit saja dan ini mungkin yang lama pula dah. Ini hari Ahad kan. Biasanya saya akan tunggu hujung minggu pula baru bersiaran. Jadi hari ini hari Ahad adalah hari yang terakhir juga untuk dapatkan dan jadilah yang 40 terawal WhatsApp saja. Bagi tahu saja nak order IBA Perfume. Dan untuk sekali pembeli ni boleh pakai lama 4 ke 5 bulan. Dan paling penting juga kalau sesiapa yang tak tahu nak buat bayaran secara online transfer kan. Ada juga secara COD. Maksudnya barang sampai rumah baru bayar. Biasanya dalam 3-4 hari sampai rumah dan kena sediakan wang tunai dan juga pastikan ada orang kat rumah lah, jangan cancel pula. Sebabnya memang permintaan kita sangat banyak. Jadi apa yang tertera di kaca TV itu adalah permintaan dalam masa 1 jam. Ini baru sikit sebab saya nak tunjuk yang lebih lagi. 3-4 kali ganda yang lebih daripada ini permintaan kita hanya retail. Itulah orang macam bertanya saya, Iqbal ni berniaga apa? Inilah saya, di sinilah saya selama 5-6 tahun di RTM saja. Jadi tuan-puan, ambil terus nombor telefon untuk kali terakhir tu WhatsApp saja. Bagi tahu saja nak order IBA Perfume. Dan mungkin tuan-puan macam tak percaya, betul ke ramai yang WhatsApp, okey? Di tangan saya ni memang WhatsApp bertubi-tubi, okey. Tuan-puan yang mesej ni bagi tahu saja nak order IBA Perfume dan 40 orang terawal akan terima hadiah beg tangan ini. Jadi WhatsApp tuan-puan masuk di sini kita akan balas segera dan dijamin stok ada. Okey. Jadi berbekalkan pengalaman dan juga ilmu mengenai minyak wangi ini dicurahkan di IBA Perfume. Alhamdulillah. Jadi keunikan dan kelebihan berbanding yang lain bagaimana? Ya, okey. Pertama yang bagaimana sukanya saya nak menghasilkan minyak wangi pergi ke banyak negara juga dan selain itu
saya mencari sampai 20 kilang di Malaysia nak menentukan ini IBA boleh hasilkan untuk IBA, dan wangian saya memang saya titik beratkan untuk orang Muslim dan juga tidak hapak, tahan lama dan juga tidak pening bila dipakai. Sebab saya sendiri juga mempunyai alergi pada bau. Kalau bau terlalu kuat, saya akan pening dan muntah. Dan saya memang nak tunjukkan bauan yang unisex. Okey, kalau boleh saya ambil. Saya risau ni jauh sikit. Okey, 2 botol ni tuan-puan boleh pakai selama 4 ke 5 bulan lamanya. Okey. Jadi tuan-puan sekali beli ni berserta dapat lagi hadiah beg tangan. Okey. Jadi ramai juga yang beli untuk buat hadiah hantaran perkahwinan juga kan. Jadi dapat lagi hadiah beg tangan ini, dan beg tangan ini bukan hadiah beg tangan biasa. Jadi kita bagi dengan pelbagai design, dan tuan-puan boleh tengoklah di skrin TV macam mana beg yang kita bagi. Tapi dia pelbagai design, pelbagai warna. Jadi mungkin nak semua yang ini. Jadi berbagai-bagai design yang ada. Yang penting tuan-puan WhatsApp saja. Kalau hubungi, saya tak boleh nak jawab semua. Jadi bila poster yang muncul saja di skrin TV, terus ambil gambar dan WhatsApp bagi tahu saja nak satu set IBA perfume, termasuk Sabah Sarawak juga dengan harga RM170 saja. Jadi ni kalau letak dekat dulang hantaran memang cantik. Sesuai sangat. Seisi keluarga boleh pakai. Ya, betul. Tapi itulah bila kita berbicara mengenai minyak wangi ni, kita nak tahu juga apa sebenarnya kata-kata pengguna. Okey, sambil-sambil tuan-tuan WhatsApp sekarang ini, tuan-tuan boleh juga tengok apa kata pengguna. Jadi cepat-cepat ambil nombor telefon tu. Nanti kita dah berakhir susah pula nak dapat nombor telefon. Jadi cepat-cepat jadi 40 orang terawal, kita tengok apa kata pengguna. Okay, I dah biasa pakai perfume jenama yang mahal gila, yang ribu-ribu. Tapi lepas I jumpa IBA perfume ni, I dah tak pandang dah yang lain. And as a doctor myself, yang jumpa ramai orang in my daily life, I make sure to jaga my image, and one of it is to make sure that I smell great, so people will be more confident to be around me. And sometimes they even ask me, my own patient, dia cakap, "Doktor, you pakai perfume apa? Sedapnya, mesti mahal kan?" I cakap, tak adalah, I pakai IBA perfume je. And then sometimes kita penat kerja kan, biasa balik rumah dah busuk-busuk kan, tapi bila pakai IBA ni, balik rumah pun stay wangi, I basuh baju pun stay wangi. I tak reti nak explain macam mana bau dia ni. Bau dia memang sangat premium. Sometimes I pakai yang lelaki punya juga, tapi korang memang kena try, sebab bau dia ni susah nak describe, and tak tahu kat mana nak cari bau yang premium macam ni. Baru saja balik daripada Jepun. Lepas tu nak ke London pula. Tapi itulah dalam banyak-banyak negara, yang mana satu yang memberikan inspirasi yang cukup hebat kepada... Okey, sebenarnya setiap negara itu kita belajar perkara yang berbeza kan. Betapa sukarnya menghabiskan kos dan macam mana nak belajar ni. Sebab saya ni walaupun dah 5-6 tahun perniagaan, saya tak boleh mengaku bahawa saya ni seorang yang pakar. Sebab itu kita ambil 3 orang pakar yang betul-betul yang buat untuk IBA perfume. Dan kita pun kenapa orang bertanya saya kenapa tak ada ejen, tak ada stokis sampai hari ini, sebab saya nak jaga kualiti minyak wangi. Jadi sekarang ini saya kira dalam semalam ada dalam 300 set saja. Jadi tuan-puan, kalau siapa nak ambillah peluang kali ini, WhatsApp sekarang, ambil terus gambar yang tertera tu, gambar poster yang tertera, dan WhatsApp bagi tahu saja satu set. Ini dapat 2 botol minyak wangi berserta 1 hadiah beg tangan. Hanya kepada 40 orang terawal saja akan dapat beg tangan. Itu jangan semua nak kan. Itu kena cepat. WhatsApp bagi tahu nak order IBA perfume di nombor 019 9500. 019 9500. Iqbal, setiap orang mempunyai impian dan juga harapan. Macam Iqbal sendiri selepas ini, apa perancangan seterusnya? Sekarang ini mungkin Syafiqah tahu saya sedang belajar banyak benda kan. Dan perancangan yang lain dan juga harapan saya sebenarnya, saya teringin sangat hasrat besar saya untuk menaja bintang RTM. Dah naik list dah tu, dah naik list nama saya. Sebab apa yang saya dengar, sebab saya dah lama bersiaran di RTM dan ramai juga pengikut di RTM semua kan. Jadi jangan risaulah tentang apa perniagaan saya semua. Dan itulah harapan besar saya untuk menaja RTM. Sekarang ini dalam pencarian kan. Jadi tuan-puan, bila lebih yang kita taja, kita boleh cari orang yang lebih berkualiti, lebih banyak, dan majlis pun lebih meriah. Dan saya pun boleh berkarya yang lebih banyak mungkin kan. Jadi tuan-puan, sambil support dan pada masa yang sama juga saya ada juga buat bantuan untuk dari sedikitlah sumbangan. Cuma saya tak berani terlalu wawarkan sebab
nanti orang berharap ini berapa yang kita bagi. Tapi bila tuan-puan WhatsApp, tuan-puan boleh tengok semua di mana negara yang saya pergi, bagaimana pengepusan berlaku, dan ini dijamin stok ada. Jadi tuan-puan kalau nak order, kalau mana yang tak boleh nak buat bayaran secara cepat, boleh saja tunggu barang sampai baru bayar. Tapi dia ada tambahan RM5 tak silap saya. Itu mereka lah yang charge. Dan kena cepat betul-betul. Ini pun macam beg ni sejujurnya ini betul-betul berlaku pada satu ketika. Kalau Syafiqah ingat waktu saya buat satu set RM300. Ya, ingat. Okey. Waktu itu saya rasa seronok bila ramai yang beli. Saya bagi hadiah beg ni hanya waktu raya saja. 2-3 hari sebelum raya. Dan waktu itu saya gembiranya ramai orang beli, tiba-tiba rugi. Sebab saya bagi semua orang. Sebab kos beg ni terlalu mahal. Kos beg yang saya nak beli terlalu mahal. Dan sejujurnya sampai sekarang untuk membeli hadiah saja saya dah menghabiskan lebih kurang RM500,000 untuk membeli hadiah saja. Bayangkan minyak wangi berapa dah saya habiskan. Dan saya masih setia di sini. Terima kasih juga kepada pihak RTM, kepada Syafiqah juga yang dari awal dulu lagi menyokong saya juga. Terima kasih tuan-puan yang bersabar, yang pada satu ketika dulu berlaku kelewatan setahun yang lepas. Sampai sekarang alhamdulillah dapat saya belajar daripada situ dan ada banyak pengguna IBA. Jadi tuan-puan, saya masih ada di sini alhamdulillah dan masih setia bersama kalian. Jadi tuan-puan, ambillah peluang untuk dapatkan IBA perfume. Tak salah sebab kalau kita tak pakai, ramai keluarga yang boleh pakai dan boleh pakai lelaki dan juga wanita. Dan mungkin di sini ramai yang tak terbiasa dengan minyak wangi. Jadi cubalah. Minyak wangi ni RM170 ni sebenarnya dia tidak terlalu murah. Dan tidak juga mahal. Tapi ngam dengan kualitinya. Dan lama boleh pakai 4-5 bulan. Dan saya juga mengumpulkan lebih daripada 200 jenama minyak wangi antarabangsa. Tuan-puan boleh tengok sendiri di WhatsApp. Nanti kita akan tunjukkan. Jadi tuan-puan, WhatsApp sekarang untuk jadi 40 orang terawal, 2 botol minyak wangi ni RM170 termasuk ke Sabah Sarawak. Jadi kena cepat-cepat buat bayaran. WhatsApp saja di nombor 019-9500. Jadi WhatsApp segera ambil nombor telefon. WhatsApp segera nombor tersebut sebab hanya 40 orang terawal saja yang akan mendapat hadiah beg ini. Terima kasih banyak-banyak Ahmad Iqbal Zulkifli kerana sudi bersama dengan kita hari ini. Lama lagi baru kita nak jumpa Jadi kita harapkan agar ilmu yang akan didapat daripada negara-negara lain itu nanti bolehlah dicurahkan dalam minyak wangi yang seterusnya. Terima kasih. Apa pun baju memang lawa Iqbal. Penerbit kat dalam ni puji. Ya ke? Saya puji penerbit suka. Tanyalah. Yang buat baju saya adalah yang buat baju Judika. Gitu. Tapi saya macam kenapa tali-tali ni? Tali-tali. Dan kita harapkan agar cita-cita Iqbal untuk menaja Bintang RTM tercapai. Baik, terima kasih sekali lagi Iqbal. Okey, kita nak terus sahaja bersama dengan rakan pelapor kita untuk cerita Pagi Melaka. Di Melaka yang menariknya, Karnival Jualan Mega Agro Madani. Terus sahaja bersama dengan rakan kita Nurul Ashikin untuk cerita Pagi Melaka. Silakan. Ya, Syafiqah, cerita pagi dari Melaka hari ini kami bawakan ke dataran sejarah Aikro bagi Karnival Jualan Mega Agro Madani peringkat kebangsaan yang sedang berlangsung ketika ini. Dan untuk makluman anda, program ini sebenarnya telah berlangsung sejak 30 Ogos lalu. Jadi untuk berkongsi mengenai sambutan sepanjang 4 hari lepas dan pada hari terakhir ini, saya bersama dengan Setiausaha Bahagian Pembangunan Perniagaan dan Pelaburan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Encik Khalid Ibrahim. Baik, Encik Khalid, terima kasih bersiaran bersama kami di Selamat Pagi Malaysia. Mungkin boleh kongsikan dengan penonton kita bagaimana sambutan sepanjang 4 hari lepas di Karnival Jualan Mega Agro Madani ini. Alhamdulillah cuaca yang amat baik pada pagi ini, Syikin. Terima kasih kepada penonton Selamat Pagi Malaysia dan pengacara SPM di RTM. Alhamdulillah sambutan yang amat luar biasa untuk Karnival Mega Jualan Agro Madani peringkat kebangsaan di negeri Melaka pada kali ini. Sehingga semalam jangkaan pengunjung amat luar biasa, telah melepasi jangkauan asal pihak kementerian dan Fama serta agensi-agensi di bawahnya, sehingga semalam merekodkan 168,000 pengunjung, di mana sasaran awal kita hanya 160,000, Ashikin. Alhamdulillah kita jangkakan lebih ramai penduduk-penduduk di Selangor, pelancong-pelancong yang berkunjung ke Melaka, negeri bersejarah ini, ke karnival ini. Alhamdulillah seramai
168,000 dengan penjimatan yang boleh telah dicapai dalam jualan ini sebanyak RM400,000. Sehingga semalam juga jualan produk-produk segar pertanian dan produk-produk industri asas tani dianggarkan sebanyak RM1.5 juta. Alhamdulillah. Baik Cik Khalid, selain daripada itu, untuk pada hari ini iaitu hari terakhir Karnival Jualan Mega Agro Madani ini, apa yang bakal menanti orang ramai khususnya? Okey, pada sempena sambutan perayaan Hari Kemerdekaan negara kita yang ke-66 tahun, 66 kali, untuk edisi Jualan Agro Madani Peringkat Kebangsaan ini kita menawarkan kepada semua pengunjung dan bakal pengunjung yang akan berkunjung pada Jualan Karnival Mega pada hari ini, ayam seekor RM6.60 dan ikan Qfish RM6.60 juga, dan set combo Madani yang dijual dengan harga yang amat-amat berpatutan. Okey, saya dikabarkan tadi oleh pihak usaha terdapat 3,000 ekor ayam menanti pengunjung-pengunjung dengan dijual dengan seekor RM6.60. Selain daripada itu, kita di peringkat kementerian juga sedang menganjurkan dialog belanjawan 2024, dialog berkaitan dengan sekuriti makanan negara yang sedang berlangsung, dan juga yang berhormat Menteri Pertanian dan Kejaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu dijangka melancarkan dan perasmian penutup Karnival Jualan Mega pada kali ini. Sikit. Baik. Dan soalan terakhir secara ringkas, mungkin sampai pukul berapa orang ramai boleh datang untuk Karnival Mega, Jualan Mega ni? Sekarang ni kita masih pagi, 9.30 pagi, dijangka Karnival besar-besaran di peringkat Melaka ini akan ditutup pada jam 10 malam. Mari. Okay. Baik, terima kasih Cik Khalid, dan kepada semua penonton Selamat Pagi Malaysia, jangan lupa yang datang ke Melaka, ayo meriahkan lagi Karnival Jualan Mega Agro Madani Peringkat Kebangsaan ini yang akan berakhir pada pukul 10 malam ini. Masih ada masa untuk anda menghadirkan diri ke dataran sejarah Air Keruh Melaka ini. Jadi, itu laporan daripada saya, Nurul Ashikin Abdul Halim, untuk cerita pagi di Selamat Pagi Malaysia. Kembali ke studio. Ya, jadi kepada anda yang berada di Melaka, beramai-ramailah ke Karnival Jualan Mega Agro Madani sehingga jam 10 malam. Masih lagi ada masa di dataran sejarah Air Keruh. Saya pasti ini satu kesempatan yang terbaiklah untuk anda semua, khususnya yang berada di negeri Melaka. Dan sekarang ini kita nak ke cerita pagi Sabah untuk kita mengetahui berkenaan persiapan atau cara keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Tuan Agong dan Raja Permaisuri Agong berkenaan dengan program Kenali Kembara Borneo. Silakan. Baik, terima kasih rakan tugas di studio. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Dan saudara, ketika ini saya berada di 0 km Bandar Tawau, dan menerusi Selamat Pagi Malaysia pagi ini kita akan berkongsi dengan program Kembara Kenali Borneo. Dan apa yang menarik menerusi program Kembara Kenali Borneo kali ini, kerana ia merupakan julung kali diadakan di negara kita dan diketuai oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Tuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan juga Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Aziza Aminah Maimunah Iskandaria. Dan pengembaraan kali ini melibatkan sejauh 2,154 km melalui Rebun Raya Puan Borneo, bermula daripada Tawau saudara sehingga berakhir di Teluk Melano, negeri Sarawak. Dan hari ini saudara, keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda Yang di-Tuan Agong dan juga Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong tiba di lapangan terbang kira-kira pukul 3 petang sebelum berangkat ke Dewan Masyarakat Tawau untuk melancarkan Kembara Kenali Borneo pada malam ini. Dan dijangka pukul 8 malam Seri Paduka Baginda berdua dijangka tiba di Dewan Masyarakat Tawau dan di perkangan Dewan Masyarakat Tawau untuk menyaksikan beberapa lagi pameran juga aktiviti yang telah disusun atur di perkangan Dewan Masyarakat Tawau. Antaranya adalah mempersembahkan makanan tradisional yang dihasilkan oleh usahawan ataupun suku kaum yang terdapat di daerah Tawau, termasuklah makanan daripada suku kaum Bugis, daripada suku kaum Bajau, Tidung dan juga suku kaum Kokos dan beberapa suku kaum lain yang mengambil bahagian dalam mempersembahkan lebih 30 jenis makanan pada kali ini. Dan Seri Paduka Baginda berdua juga berkenan untuk melawat beberapa gerai produk yang dihasilkan 15 usahawan daripada industri kecil sederhana. Dan kira-kira pukul 8.30 malam Seri Paduka Baginda berdua akan masuk ke Dewan untuk melancarkan Kembara Kenali
Borneo dan juga santapan malam bersama kira-kira 800 rakyat yang mewakili ketua-ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, pemimpin-pemimpin tempatan dan juga persatuan-persatuan suku kaum etnik yang ada di daerah ini. Dan turut hadir pada malam ini sempena dengan pelancaran Kembara Kendali Borneo, iaitu Tuan Yang Utama Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Johar Haji Mahiruddin. Juga turut hadir Timbalan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Fadilah Yusof dan juga Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur. Jadi itu yang dapat kita kongsikan dari Dewan Masyarakat Tawau sempena dengan program Kembara Kendali Borneo di Sabah. Kita kembali ke studio bersama dengan rakan Sungai Salah. Silakan. Wah, itu dia. Menarik sebenarnya kembara itu. Jadi sangat bertuah sebenarnya mereka yang berada di Borneo untuk menerima kehadiran daripada Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Permaisuri Agong. Itu satu program yang sangat menarik yang akan berlangsung bermula 3 September sehingga 13 September nanti bersempena juga dengan sambutan Hari Malaysia 2023. Dan sekarang ini kita nak bersama dengan rakan kita di Johor baru. Betul. Kabarnya nak memberitahu berkenaan uji bakat bintang klasik. Ya, kita nak bersama dengan Nur Aziza Rahman. Macam mana sebenarnya perkembangan bintang klasik 2023? Silakan. Baik, terima kasih Munawar dan Syafiqah di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Cerita pagi langsung dari Johor. Pada pagi ini kami bawakan pengisian untuk Uji Bakat Bintang Klasik 2023 yang diadakan pada pagi ini di Auditorium Permatasari. Jadi untuk kita mengetahui lebih lanjut mengenai pengisian untuk Uji Bakat Bintang Klasik 2023, apa kata kita terus bersama dengan penerbit bintang klasik iaitu Asdiana Muhammad Ali. Baik, Asdiana, boleh perincikan juga mengenai uji bakat bagi zon selatan pada hari ini? Baik, dan hari ini akan berlangsung uji bakat bintang klasik 2023 untuk zon selatan, dan ini merupakan zon kelima dan lokasi yang ke-7 sebenarnya. Dan sebelum ini uji bakat bintang klasik telah pun berlangsung di negeri Sarawak, Sabah, Kedah, Terengganu dan hari ini di RTM Johor zon selatan, dan insya-Allah pada minggu hadapan di RTM Angkasa Puri Kota Media. Dan jadi kepada anda yang berumur 18 hingga 30 tahun yang berada di sekitar negeri Johor, Melaka dan juga berdekatan dengan negeri Johor ini, boleh datang uji bakat bermula 10 pagi hingga 4 petang nanti. Baik, Diana, boleh perincikan juga apa yang eksklusifnya bintang klasik ini? Baik, bila bercakap dengan berkenaan dengan bintang klasik ini, begitu sinonim sekali dengan radio klasik menggamit kenangan, dan pastinya peserta disyaratkan untuk menyanyikan lagu-lagu Melayu klasik, lagu-lagu Malar Segar sebenarnya, dalam memartabatkan komposer ataupun penggiat seni Melayu, dan pastinya menyiarkan ataupun mensyaratkan lagu peserta menyanyikan lagu bermula tahun 1950-an hingga 1990-an. Jadi ini eksklusifnya secara tak langsung generasi muda khususnya yang berumur 18 hingga 30 tahun mengenal dan mampu menyanyikan lagu-lagu Malar Segar dengan baik sekali, dan mereka sekaligus memartabatkan lagu Melayu Malar Segar itu ke peringkat yang orang kata tak ada yang lama, tak ada yang baru. Jadi kita nak mendidik sebenarnya generasi muda untuk mengenal dengan lebih dekat lagi, mendalami lagu-lagu Melayu Malar Segar ini. Itu sebenarnya. Dian, di zon selatan ini merupakan zon yang terakhir. Jadi bagaimana dengan sambutan untuk zon yang telah pun diadakan uji bakat ini? Baik, alhamdulillah di zon selatan ini lokasi terakhir di luar Kuala Lumpur, dan objektif ataupun tujuan utama penganjuran bintang klasik telah pun berjaya mencapai sasarannya berumur 18 tahun hingga 30 tahun, dan kita berjaya mencungkil mendapatkan generasi muda yang berumur 18 tahun hingga 30 tahun menyanyikan lagu Malar Segar dengan baik sekali. Dan kategori baru yang dibawakan pada tahun ini iaitu kategori duet berjaya kami tampilkan, iaitu di negeri Sabah yang menampilkan pasangan adik-beradik. Dan
alhamdulillah mendapat sambutan di luar jangkaan, dan insya-Allah kita nak tengok jugalah orang yang berada di Johor ini datang beramai-ramai untuk menyertai bintang klasik, bagi mewarnai, bagi menambahkan lagi seri ataupun suasana untuk uji bakat bintang klasik di zon selatan ini. Jadi selaku penerbit, apa persediaan yang perlu bagi peserta yang hadir uji bakat pada pagi ini ataupun pada sepanjang hari ini, Dian? Baik, selain persediaan diri, kenalah sihatkan, penjagaan mungkin suara dan pemilihan lagu, 45 lagu telah pun disenaraikan, 15 kategori untuk lelaki, solo lelaki, 15 lagu untuk solo wanita dan 15 lagu untuk kategori duet dan ataupun berkumpulan tidak lebih dari 6 orang. Yang paling penting adalah bawa mic card anda, ukuran gambar terkini, ukuran terkini, dan yang penting bawa -1 dan juga keyakinan diri, itulah itu yang penting, sebab tak semua orang boleh bernyanyi untuk menyertai uji bakat ni kalau tak ada keyakinan dalam diri mereka. Itu pentinglah secara asasnya untuk menyertai uji bakat bintang klasik ini. Dan akhir sekali, Dian, apa harapan untuk uji bakat pertandingan bintang klasik pada tahun ini? Baik, dan pastinya ini merupakan tugas ataupun tanggungjawab besar saya sebagai penerbit Bintang Klasik 2023, dan saya mewakili pengurus Radio Klasik iaitu Encik Fatil Hidayat Ghazali dan juga rakan-rakan semua kru penerbitan, keluarga Radio Klasik Menggamit Kenangan, pastinya mengharapkan sesuatu yang luar biasa daripada pendengar Radio Klasik khususnya, dan sekaligus mewarnai industri hiburan tanah air, melahirkan generasi muda yang mampu membawa lagu-lagu Malar Segar ini dengan baik sekali. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada penerbit Bintang Klasik iaitu Astiana Muhammad Ali. Jadi kepada peserta ataupun kepada mereka yang ingin turun tu uji bakat Bintang Klasik, jadi kita mengalu-alukan untuk anda turun bagi uji bakat Bintang Klasik sepanjang hari ini. Baik, itu pengisian kami dari Johor pada hari ini. Saya serahkan kembali kepada Munawar dan Syafiqah di Angkasa Puri. Baik, terima kasih sahabat pelapor kita Nur Azizah Rahman berkenaan dengan uji bakat Bintang Klasik Zon Selatan. Uji bakat ini akan berlangsung pada hari ini di Auditorium Permatasari RTM Johor bermula 10 pagi sehingga 4 petang nanti. Kalau ni nak diikutkan yang Munawar, cuaca di studio ni sejuk sangat. Tapi kita nak panaskan. Kenapa dah rasa bahang ke? Dia dah rasa bahang dah. Dia macam keluar daripada dalam sap. Kita nak bercerita mengenai poligami dan lelaki. Ini dari Kamar Syari'i. Suka ingin kami kongsikan kepada anda. Ini statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Selangor menunjukkan permohonan mengesah dan mendaftar poligami di Selangor lebih tinggi berbanding permohonan kebenaran untuk poligami. Ini bermaksud dah kahwin. Dah kahwin, lepas tu baru nak daftarkan. Yang minta kebenaran tak ramai. Kita akan bersama dengan tetamu kita untuk berbicara berkenaan poligami dan lelaki dari Kamar Syari'i ini bersama dengan tamu kita Tuan Mahmud Jumaat yang merupakan peguam syari'i. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa dua-dua pandang kat saya? Mungkin sebab tajuk kot poligami dan lelaki. Poligami dan lelaki. Okey, saya nak tanya teruslah. Okey, selaku peguam dah lama mengendalikan kes-kes sebegini. Saya nak tahu apa sebenarnya mengikut pengalaman, kenapa sebab ataupun sebab lelaki nak berpoligami ni? Apa antara sebab utama yang diberikan? Sebab-sebab utama yang diberikan. Okey, sebenarnya antara kita apabila nak buat permohonan ke mahkamah di bawah Seksyen 23 enactment Undang-Undang Keluarga Islam. Sebenarnya kita syarat kita kena buktikan bahawa perkahwinan itu patut dan perlu. Kita kena maklumkan dekat hakim bahawa perkahwinan patut dan perlu. Apa maksud patut dan perlu tu? Antaranya dia mempunyai kemampuan. Ada kemampuan, dan dari segi hukum dia ada pasangan yang dia merasakan memang dia perlu untuk menikah satu lagi. Asalkan dia boleh menunjukkan dia mampu, sudah memadai.
dan dia boleh buktikan dia boleh melakukan keadilan. Dan as long as mahkamah tengok, okey, maknanya pemohon ini dia tidak akan menzalimi atau melakukan darah syar'i, sudah memadai. Tapi kalau contohnya apa sebab, of course kerana ingin menambah satu lagi ya. Satu lagi soalan. Kejap, saya macam tak boleh dengar lagu background ni. Tapi Syafiqah, kan? Okey. penting sebenarnya takrifan berkenaan poligami itu, kerana ialah sangat penting untuk kita menjelaskan berkenaan maksud sebenar berkenaan tuntutan dan juga tanggungjawab dalam poligami ini. Dan tapi masalahnya sekarang ini apa yang tular di media sosial adalah berkenaan dengan poligami ini. Jadi ada pihak yang menjadikan poligami ini sebagai satu konten di media sosial dan seolah-olah memperlihatkan poligami ini sesuatu yang negatif. Jadi bagaimana tanggapan untuk kita memberikan pemahaman yang sebenar berkenaan poligami ini? Baik, dia begini, macam dia berbeza seseorang dengan seseorang lain, apa motif dia. Tapi sebenarnya kalau motif dia adalah untuk memaklumkan kepada orang ramai, bagi saya ada cukup memadai untuk kita mewawarkan, contohnya memberi kad kahwin, memaklumkan ada perkahwinan yang akan datang, yang mana memanggil orang ramai untuk datang ke majlis, itu cukup memadai. Tetapi sekiranya dia terlebih, dia macam overacting, contohnya adalah dia lebih kepada membuat satu konten di media sosial, kita khawatir ianya akan melukai hati orang lain. Sebab kita kena faham, poligami ini dia berbeza dengan monogami. Poligami ini kita berkahwin lebih daripada seorang isteri. Of course, apabila seorang isteri sudah berkahwin, dia merasakan bahawa dia adalah satu-satunya cinta hati. Dan perlu faham juga, bukan isteri saja, keluarga isteri, maknanya ayah, abang, adik akan mengharapkan kakak, abang, kakak ataupun adik perempuan ataupun anak perempuan dia merupakan satu-satunya pasangan untuk pihak suami, pasangan hidup dia. Tapi apabila berkahwin lagi satu lagi, mana-mana manusia akan merasai sedih kerana mungkin mereka akan berkongsi pasangan. So kerana itulah kita jangan membuat secara lebih-lebihan, kerana kita khawatir apabila tindakan kita itu akan menimbulkan riak dan sehingga melukai hati yang mana kita yang tidak rasa patutlah. Itu pandangan saya lah. Okey, kita kena berlaku adil jugalah untuk wanita, sebab kita pun tak tahu apa situasi wanita yang kedua, ketiga, keempat itu. Jadi kalau kita lihat antara kecaman-kecaman yang diberikan oleh netizen, pasti menyatakan bahawa penyondol lah perempuan ni kan. Begitu. Ya, satu label yang kita rasa sangat menikam di kalbu. Jadi adakah mereka layak diberikan gelaran sedemikian? Saya cuba untuk berlaku adil. Okey, dia begini. Dia perlu faham poligami ini adalah syariat dalam Islam. Memang dibenarkan di bawah surah An-Nisa ayat 3, mana fankihu ma tabalakum minan nisa, kahwinlah kamu dengan wanita yang kamu senangi, masna wa sulasa wa ruba, 2, 3 dan 4. Okey. Maknanya memang dalam ayat Quran tu memang dah ada dah. Mana kita boleh kahwin 2, 3 dan 8. Fa in khiftum ala ta'dilu, kalau kamu tidak berlaku adil, tidak mampu atau khawatir akan tidak mampu berlaku adil, fawahidah, maka kahwinlah satu saja. Okey, so macam dalam kes ini kita kena faham ini adalah syariat Islam. Kita tidak boleh melanggar syariat Islam. Dan penyondol ni bagi saya satu ayat yang sangat keras. Dia kena faham berkongsi pasangan, bermadu dan juga penyondol. Penyondol ni adalah apabila seseorang memang ada jenis wanita seperti ini yang datang masuk ke rumah orang, dia meminta suami untuk menceraikan isteri pertama atau meminta suami untuk tidak berjumpa dengan anak-anak dan isteri pertama. Memang ada macam ni. Itu dipanggil sebagai penyondol dan ini memang adalah salah dan berdosa untuk pihak isteri yang kedua ni menghalang pihak suami untuk menjalankan tanggungjawab sebagai seorang suami kepada isteri pertama dan anak-anak. Itu penyondol. Tetapi kalau berkongsi bermadu mestilah manis. Bermaksud dia datang ke rumah, dia berkongsi kemanisan tu. Maksudnya dia berkongsi kasih sayang itu. Itu baru bermadu. Bermaksud dia sehingga meminta pihak suami itu untuk menjalankan tanggungjawab kepada pihak isteri pertama dan pihak isteri kedua secara adil. Itu bermaksud bermadu. Dan sebab kena jelas bezanya penyondol dan
bermadu. Bermadu, okey. Kita kena tahu ya, madu tu manis. Madu tu manis sebenarnya. Tapi Tuan tadi menyentuh berkenaan adil tu kan. Jadi dalam poligami ini pastinya frasa adil tu sangat penting, sangat kuat sebenarnya untuk menjadi satu tuntutan dan juga tanggungjawab kepada seorang suami. Namun perlu kita fahamkan juga istilah adil tu bagaimana untuk kita memberikan Tuan dah senyum dah kan. Okey. Adil ni dia dalam bahasa Arab dia insyaf ni adil dia sama dengan insyaf. Insyaf ni maksudnya meletakkan, memberi seseorang itu kepada hak dia, mengambil sesuatu daripada seseorang itu atas dasar tanggungjawab dia. Memberi sesuatu pada hak dia bermaksud contohnya contohnya pihak isteri pertama dan pihak isteri kedua. You tak boleh samakan, you bagi allowance isteri pertama dengan isteri kedua sama rata. Tak boleh. Kerana isteri pertama dia punya komitmen of course lagi besar sebab dia dah ada anak ramai-ramai, kena bergantung kepada apa hak dia dalam perkahwinan. Tetapi dia ada perbezaan keadilan mutlak dengan keadilan yang lazim, yang wajib kita bagi. Yang wajib ada 4. Pertama, yang keadilan yang kita boleh bahagikan. Makan, minum, pakaian, perlindungan dan ubid. Maksudnya hak bermalam. Okey, itu 4 yang wajib. Tapi ada keadilan yang memang sebagai seorang manusia memang susah kita nak beri. Contohnya keadilan kasih mutlak. sayang, hati dan perasaan itu macam mana nak keadilan itu panggil keadilan mutlak yang mana memang sukar untuk dibahagikan kerana Allah sahaja yang tahu. Itu panggil jantung hati. Jantung hati itu bukan milik kita. Contohnya kasih sayang ataupun memberi nafkah batin itu di luar kawalan kita yang mana mungkin seorang isteri itu dilayan suami dia lebih baik kerana itulah kasih sayang dia lebih daripada isteri yang lain. Okey, kalau tadi netizen mengatakan kalau yang kedua tu ialah penyondol, ada juga netizen yang mengecam wanita yang tidak menyokong poligami ini. Sebenarnya wanita ni dia bukan tidak menyokong poligami, bukan menolak syariat poligami itu, tetapi wanita menolak poligami yang salah. Salah yang bagaimana seperti yang saya nyatakan statistik tadi. Dah berkahwin baru nak daftarkan, bukannya minta kebenaran atau membuat permohonan terlebih dahulu, tak tanya pun, tiba-tiba tok kenalkan madu manis tak? Memang tak manis lah kalau tiba-tiba muncul macam tu. Jadi di mana hak isteri itu? Dahlah netizen kecam, awak ni tak terima jodoh lah, tak terima apa yang segala takdir. Ini tidak adil tuan. Betul Lika. Dia begini, dalam ayat Quran ini ayat yang mana yang selalu orang pakai, yang mana counter kepada ayat surah An-Nisa ayat 3 tadi, di mana dalam surah yang sama di bawah ayat 129 yang mana Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim walan tastati'u an ta'dilu. Dia kata Allah berfirman maka tidak mungkin kamu dapat berlaku adil. Tidak mungkin dapat berlaku adil walaupun awak cuba berbuat demikian, cuba berbuat baik, awak tidak mampu melakukan adil. Tetapi dalam kes ini macam saya kata tadi, syarat untuk berpoligami mestilah mampu melakukan adil. Itu syarat paling utama sekali. Kalau awak tak mampu untuk memaklumkan kepada isteri okey, bahawa awak ingin berpoligami, takut nak maklumkan kepada isteri, bagaimana awak untuk menjaga kedua-dua institusi keluarga ni? Macam mana awak nak berlaku adil? Kalau awak dengan isteri pertama, awak takut dengan isteri pertama, macam mana awak nak beri adil kepada isteri kedua? Kalau awak takut dengan isteri kedua, bagaimana awak nak melakukan keadilan kepada isteri pertama? Kerana itulah kena faham bahawa syarat utama mesti mampu. Kalau tak mampu nak maklum kepada isteri pertama, bagaimana awak nak menguruskan institusi keluarga tersebut? Kerana itulah tadi kalau kita tengok statistik tu, dia hanya maklum selepas dah berkahwin. Hanya memohon kebenaran kepada mahkamah selepas dah berkahwin. Kerana apa? Sebab dalam di mahkamah syariah di Selangor, dia sangat dia tak adalah terlalu ketat, longgar sebenarnya, tapi dia lebih nak menjelaskan dia kepada keluarga kemampuan suami ni. Suami dia nak make sure suami tu faham tanggungjawab dia. Kerana apa? Di Selangor, contoh di negeri Selangor, dia akan panggil pihak isteri untuk datang dan maklumkan sama ada pihak suami ni mampu atau tidak. Dia tidaklah menjadi satu syarat atau rukun nikah tu. Nikah tetap sah. Tapi isteri akan dipanggil untuk urus pentadbiran.
Yang ni dia akan panggil, dia akan tanya isteri, okey, suami ni bagaimana? Kerana pihak isteri lah ada orang yang terbaik untuk menentukan sama ada suami ni atau mampu atau tidak. Kerana contohnya macam saya di firma guaman saya di MM Mahmud & Co, saya maklumkan kepada isteri, okey, awak akan dipanggil dan awak akan ada hak untuk menerangkan kelakuan atau karakter suami. Ada orang tu memang mampu, duit memang banyak, berpuluh ribu sebulan. Tapi dia pula haji bakhil pula. Dia gagal untuk beri nafkah, dia tak mampu melakukan keadilan, akan melakukan darah syariah, maksudnya dia melakukan kezaliman. Inilah perkara-perkara yang mahkamah akan ambil kira sebelum memberi kebenaran secara bertulis untuk berkahwin. Untuk yang mereka kahwin di sempadan pula, kahwin sindiket ke, itu bagaimana pula kesan terhadap pasangan tersebut, lelaki dan juga penyondol tu, dan juga untuk isteri? Tetap. Okey. So dia begini, apabila berkahwin, dia perlu daftarkan sahkan perkahwinan mereka di Malaysia. Of course nanti kalau dah kahwin mesti ada anak apa bagai semua. Of course nanti untuk contohnya suami meninggal dunia, dia nak buat pembahagian harta. So perkahwinan tu wajar didaftarkan di Malaysia. Tapi perlu jelas apabila pihak isteri dah dimaklumkan bahawa wujudnya perkahwinan. Ini ramai datang kepada saya tanya, dia khawatir contohnya perkahwinan 10 tahun dah. Dah penat lelah, pengorbanan pihak isteri, berjuang bersama suami, kumpul harta banyak. Sekali tiba-tiba ada orang datang, adakah perlu dikongsikan harta ini sama rata dengan isteri yang baru ni? Ini ramai isu yang berbangkit. Tapi yang ramai orang terlepas pandang adalah di bawah Seksyen 23 enactment yang sama, yang mana mereka ada dua hak. Okey, pertama sekali adalah mereka boleh memohon perintah daripada mahkamah untuk nafkah. Mana mahkamah dia boleh arahkan, mahkamah boleh arahkan pihak suami untuk bayar nafkah. Dan yang kedua, pihak isteri boleh memohon daripada pihak mahkamah mengeluarkan satu perintah supaya harta yang dikumpul ini dibahagikan. Mana you tak semestinya you menunggu suami itu meninggal dunia dahulu. Tak perlu untuk menuntut harta sepencarian. Waktu poligami saja, mahkamah keluarkan kebenaran bertulis untuk berpoligami, automatik you boleh buat permohonan kepada mahkamah untuk mohon harta sepencarian. Ini ramai orang di luar sana yang tak tahu. Itu sebabnya kalau nak berpoligami ni, saya risau kalau cerita pasal harta sepencarian ni, sebab saya risau isteri pun tak dapat. Sebab dia ada juga, dia ada. Tapi itu kita bincang yang lain. Sebab isu poligami ni yang paling penting Syafiqah dari tadi sangat seronok dengan isu ni. Saya faham Syafiqah, sabar bertenang. Dan pastinya bila kita bercakap berkenaan poligami ni, yang paling penting untuk seorang suami sebagai ketua keluarga adalah untuk kita mempunyai ilmu berkenaan poligami ini dan juga kita mendapatkan nasihat daripada orang yang lebih pakar. Jangan tanya kawan-kawan yang begitu. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada tamu kita Tuan Mahmud Jumaat. Ini sahaja kesempatan yang kita ada untuk kita memberikan pencerahan berkenaan poligami dan lelaki. Jadi kejap. Okey, Syafiqah. Kita berehat seketika sebab selepas ni ada persembahan menarik untuk anda untuk kita cool down sikit. Jadi jangan ke mana-mana. Ingat tak jam yang berdetik tepat jam 12 malam hari kemerdekaan kita? Alah, berita wajib akan ada setibanya ulang tahun kemerdekaan negara. Tak tahu dekat mana jam tu? Inilah tempatnya, Bangunan Sultan Abdul Samad. Menara jam ini berketinggian 41 meter bersamaan 135 kaki dan direka untuk menggema Big Band dengan gaya Indo-Saracenic. Dan mengikut catatan sejarah, ia telah mula dibina pada tahun 1894. Bangunan ini pada asalnya adalah untuk menempatkan pejabat pentadbiran British. Namun pada tahun 1974, ia dinamakan sebagai Bangunan Sultan Abdul Samad bersempena dengan nama Sultan Selangor yang memerintah ketika itu, iaitu Sultan Abdul Samad. Bangunan ini pernah dijadikan sebagai mahkamah negara, iaitu Mahkamah Persekutuan Malaysia, Mahkamah Rayuan dan juga Mahkamah Tinggi Malaya. Sehingga kini, Bangunan Sultan Abdul Samad masih menjadi lokasi bagi acara resmi negara dan juga aktiviti kemasyarakatan. #Demi Negara, kita jumpa lagi.
untuk pisahkan, tetapi tidak hati kita. Di sini ku kan selalu berdoa untukmu, wahai kekasih. Tuhan tolong jagakan dia untukku, seperti mana datang menjaga diriku, tulus menyayangi dan mencintaiku tanpa lelah, tanpa keluh. Tiada air mataku ini meredam rasa rindu yang sepi. Di dalam hampa jiwa yang sunyi, memanggil-manggil namamu. Tuhan tolong jagakan dia untukku, seperti mana datang menjaga diriku, tulus menyayangi dan mencintaiku tanpa lelah, tanpa takkan terganti di dalam ruangan hatiku ini. Kata kasih awal akhir. Tuhan tolong, seperti mana datang menjaga diriku. Tuhan tolong, titipkan rinduku dengan doa yang ku iring setiap pagi. Aku pastikan datang untuk kembali bersamamu selamanya. Titipkan rinduku. Okey. Persembahan istimewa dalam Sambal Pagi Malaysia ini Safan kita bawakan Sila, kepada sila, anda. sila. Silakan. Thank you. Okey. Apa Duduk. khabar? Sihat, Alhamdulillah. Wah, itu dia lagu yang terbaru Kekasih Hati. Mungkin boleh ceritakan sikitlah mengenai lagu Kekasih Hati ini. Okey, lagu ni bukan saya solo, tapi saya collab dengan penyanyi Indonesia, iaitu Nazia Shafa. Dia seorang novelis dekat sana dan penyanyi juga. And lagu ni actually bukan, dia punya kisah tu bukan tentang kisah percintaan kita dengan partner kita. Actually lagu ni tentang parents. So komposer buat lagu ni berdasarkan kasih sayang seorang anak terhadap ibu bapa mereka, sampai akan mengharapkan Tuhan untuk menjaga ibu bapa macam mana ibu bapa menjaga mereka since dia kecil sampai dia besar. So macam itulah. Wow, cukup menarik inspirasi di sebalik lagu ini ialah kekasih hati kita sepastinya ibu bapa kita. Betul. Tapi kalau orang dengar lagu ni boleh je relate dengan apa-apa kisah percintaan. Macam mana boleh berkolaborasi dengan penyanyi daripada Indonesia? Okey. Firstly, lagu ni at first saya rekod solo dulu. Memang tak ada plan pun nak collab dengan mana-mana penyanyi. Bila dah habis rekod semua, dah settle semua, and my label management cakap, what if kita try another? Kita try lagu ni collab dengan artis Indonesia.
So dia bagi profile and saya pun tengok dia punya profile and background. So give it a try lah. Pada mereka yang baru menyaksikan Selamat Pagi Malaysia, baru berkenalan dengan Is Arfan ni, mungkin boleh Lina latar belakang sedikit bagaimana boleh mencubakan diri dalam bidang nyanyian ini. Saya pernah masuk beberapa reality show and ada juga menang tempat ketiga reality show tersebut. And saya juga aktif buat cover dekat social media. So di situ orang mula kenal saya lah. Genre yang menjadi pilihan Is Arfan bagaimana? Saya ballad. Ballad lah. Ballad. Jadi kalau ballad ni siapa dia punya idolanya? Ballad banyak. Judika. Oh, Judika. Macam Hero Saini juga. Walaupun ni bukan ballad tapi saya minat dia nyanyi. Style macam tu. Oh, okey. Okey, jangan. Kita ada permintaan di telinga ni tapi jangan. Okey, kejap lagi kita nak war-warkan kepada penonton berkenaan media sosial Is Arfan sendiri. Tapi Is Arfan, kita nak war-warkan juga bagaimana perkembangan perjalanan karier Is Arfan setakat ini. Dan ini merupakan single yang ketiga. Okey, di YouTube difahamkan lagu Kasih Hati ni dah melebihi 100,000 tontonan. Jadi bagaimana sambutan peminat semua? Lagu ketiga ni alhamdulillah since saya berduet dengan mungkin orang macam excited nak tengok saya berduet dengan siapa kan. So lagu yang Kekasih Hati ni dia lebih bagi impact berbanding dengan lagu saya before ni. Ni Nazira Shafa. Oh okey, inilah penyanyi. Di mana ni lokasi? Di Bali. Bali, Indonesia. Patutlah pergi Bali. Saya tengok gambar dia tadi. Nampak dekat Bali. Ingatkan pergi bercuti. Bukan. So we fly all the way from Malaysia to Bali untuk shoot music video ni. Okey, Is Arfan, sebelum kita nak tengok media sosial, mungkin boleh kongsikan juga aktiviti selepas ini bagaimana? Sekarang saya aktif buat lagu sendiri. Okey. Kita try kan. So, saya minat menulis tapi kita tak berani nak keluarkan, takut orang tak minat kan. Jangan pandangkan belum cuba, belum tahu. Okey, jadi ini adalah media sosialnya Is Arfan, ini adalah TikTok. Yes. Okey. Is pun selalu cover lagu juga. Betul, saya kira aktif dekat social media. Okey, IG pun sama juga Is Arfan. Betul, Is Arfan. Okey. Untuk nantilah seterusnya perancangan masa hadapan, adakah mungkin akan ada genre yang berbeza daripada Is Arfan? Next single saya mungkin saya nak try R&B. Okey. Yang tu menarik. Kita akan sama-sama saksikan kelainan nantilah. Tapi yang ini kena sokong terlebih dahulu. Kekasih Hati. Bercakap berkenaan Kasih Hati ni, ada orang tanya, Irfan dah ada kasih hati ke? Jawapan dia mesti belum. Dia banyak macam keluarga saya, keluarga dah ada dah. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Is Arfan kerana sudi bersama dengan kita, menghiburkan dan juga menyejukkan kembali suasana di studio ini selepas daripada topik yang hangat. Okey, selamat maju jaya juga kita ucapkan kepada Is Arfan. Semoga terus berjaya dan terus menyinari industri seni kita insya-Allah. Dan kita dah sampai ke penghujung siaran. Dah habis dah. Dah habis dah. Tak sempat nak lagu kedua kan. Apa pun kita ucapkan terima kasih kepada penonton kita kerana setia bersama kita ke penghujung siaran. Semoga hujung minggu anda penuh dengan keceriaan dan juga dipermudahkan apa juga aktiviti anda pada hari ini. Ya, yang penting jaga diri, jaga keselamatan sehingga kita berjumpa lagi esok pada waktu yang sama 8 hingga 10 pastinya di saluran berita RTM MyFriview 123 TV1 juga di RTM Click. Okey, sekali lagi terima kasih kepada Is Arfan. Thank you SPM. Terima kasih juga kepada anda penonton setia kami dan kami mewakili penerbit Syafiq Adi Fitri mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Akan ku ingat selalu.